Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana dapat kita berkumpul dalam dewan ini dan kita insya-Allah membincangkan berkenaan dengan tajuk yang kita kata sepatutnya dibentangkan oleh orang lain, tapi saya tolong bentangkan kerana apa yang berlaku pada penceramah kita dapat hadir. Semoga Allah berikan beliau pahala di atas kesungguhan beliau untuk berdakwah. Cuma kita kata tak dapat, maka orang kata apa? Tak ada rotan akar berguna. Ini akar besar. Bulatnya akar. Tak ada kecil-kecilnya. Ikut badan lah. Ikut badan. Segi ilmu mungkin tak ada benda. So saya letak kata apa? Duk zaman lama pun kita kadang tidur banyak daripada belajar. Okay. Semua kita berlaku adil kan. Yang kita dakwa pada diri kita, benda tak boleh kita buat. Apa keadaan sekalipun, insya-Allah saya akan cubalah elaborate dan terang kepada tuan sekalian berkenaan tajuk yang kita nak bahaskan hari ini, itu wali Allah dan wali syaitan. Wali Allah, wali syaitan. Sebelum nak kenal berkenaan wali Allah, wali syaitan ni, kita kena kenal dahulu perkataan wali itu maksud dia apa. Sebab banyak di kalangan masyarakat kita ni penterjemahan diorang ni suka-suka hati je kan, ikut apa dia nak letak, dia letak. Rasa best letak macam ni, dia letak macam ni. Sering disampaikan dalam masyarakat kita kalimah wali Allah ini maksud dia kekasih Allah. Betul? Actually pasal dia ada dua. Dia waliya yali wilayatan, waliya yali walaan. Dia dua, beza. Dia wala dengan wilayah beza sebenarnya. Siapa-siapa yang letakkan makna kekasih, diberi kesayang, sokongan, wali Allah tu maksud dia orang yang Allah Ta'ala cinta dan sebagainya, dia salah letak pada pengertian satu lagi. Itu pengertian berkenaan dengan wala. Wala ni kita kata macam orang beriman sama satu sama lain. Al-mu'minun dan mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang beriman lelaki, orang beriman perempuan, sebahagian mereka adalah yang kasih sayang satu sama lain, sebenarnya wala dia panggil. Sedangkan wilayah ini ada satu benda yang berlainan. Bahkan ada masalah juga pasal orang Syiah pun pakai wilayah juga. Wilayatul imam. Dia kata kekuasaan imam tadi dilantik dan sebagainya panggil wilayah juga. Ataupun dia kata wali Ali ni wali Allah, digunakan macam tu. Dan tapi sebenarnya perkataan wali ni yang dalam konteks perbincangan kita tentang tajuk ni, dan insya-Allah dalil yang kita bacakan nanti juga berkaitan dengan tajuk yang sama, ia berasaskan kepada maksud pelindung atau yang melindung. Pasal Allah Ta'ala gunakan dalam Quran Karim, Allahu waliyul ladina amanu. Allah wali orang beriman. Ataupun dalam keluarga kita, tajuk kita kata macam penjaga ibu bapa dan sebagainya, kita kata wali. Dalam masa yang sama, wali ini juga perkataan maksud dia pelindung, dan dia opposite meaning, yang dilindung. Maksud dia wali ni, kalimah yang kalau kita nak bincang ni, orang-orang yang dilindungi oleh Allah Ta'ala, orang-orang yang dilindungi oleh syaitan, maksud dia. Cuma macam kita kata dalam tajuk ini ada umum dan khusus. Kalau ikut dari segi asasnya macam nyatakan oleh Ibn Taymiyah rahimahullah dan kitab beliau Al-Furqan, pembezaan di antara wali Allah, wali Rahman dengan wali syaitan. Kitab tu tak tebal mana, tapi tak sempat nak baca habis. Pasal ni kan ini bidan terjun, bukan bidan pun. Kan macam bidan, bukan beranak. Okey. Jadi saya ambil benda ni dan saya baca sedikit. Tapi banyak reference yang Quran kita ambil. Dia cuba macam Ibn Taymiyah nyatakan, dia kata ada pembezaan di antara wali ni dalam bentuk wali ni yang Allah Ta'ala lindungi ni, ada umum ada khusus. Tapi secara asasnya perkataan wali ni either maksud dia pelindung atau yang dilindung. Itu yang masuk konteks kita nak. Mana pasal dia kata wali Allah, wali Rahman, mana orang-orang yang dilindungi oleh Allah Ta'ala, oleh Allah. Ataupun wali syaitan, orang yang dilindungi oleh syaitan. Syaitan beri perlindungan pada dia, sokongan pada dia. Okey. Mana kalau kita yang satu lagi, orang yang Ta'ala berikan sokongan, perlindungan. Siapa dia? Pasal Ta'ala gunakan wali ni dua aspek. Macam kita kata mak bapak kita, wali kita maksud dia penjaga kita. Okey, tu maksud dia wali tu kena pada yang kena perbuatan atau kena yang dibuat daripada perbuatan. Dia dua. Okey, macam perkataan radiyah.
radiyah kan, sa'iha radiyah. Radiyah dalam Quran Karim dua maksud. Satu yang yang meredai, satu perkataan maksud dia yang diredai. Dia dua-dua kena. Dalam bahasa Arab dia ada perbezaan benda dia ada kalimah-kalimah tertentu dia boleh bawa dua meaning. Pelaku perbuatan yang kena perbuatan. Kalau dalam bahasa kalimah-kalimah yang umum macam katib, penulis, yang ditulis maktub, dia akan beza. Tapi bayangkan macam wali ni, dua-dua kalimah tersebut untuk yang kena perbuatan, yang buat perbuatan tu perkataan yang sama. Mana pelindung wali, dilindung pun wali. Macam maula. Kan dia kata maula kan? Maula macam tu juga. Kalau dalam kita kata yang orang kata maulana tu kan, tuan kami. Mana tuan? Dia kata tuan. Yang kena yang jadi hamba pun panggil maula juga. Dalam ilmu hadis kalau kita kata maulahum, kalau untuk nama orang tertentu dikatakan maula, maksud dia ni adalah hamba bagi kabilah-kabilah tertentu di kalangan orang Arab. Secara asasnya itu satu kalimah, dua meaning. Dan maksud berkenaan sebenarnya reference yang utama dalam Quran Karim adalah dalam surah Yunus ayat 62 sampai 65. 62 sampai 65 Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ala, ketahuilah inna awliya Allah, ini wali-wali Allah, orang yang tak lindungi ni, la khawfun alaihim, tiada ketakutan ke atas mereka tak ada kebimbangan. Maksudnya Allah Ta'ala jamin semua benda. Wala hum yahzanun, di hari akhirat nanti mereka tak akan bersedih. Soalan, siapakah mereka? Allah Ta'ala sambung lagi. Alladzina amanu, mereka adalah orang-orang yang beriman. Wa kanu, dan adalah mereka ini sambil beriman mereka juga apa? Yattaqun, bertakwa. Iman dan juga takwa pada diri mereka tu ada dua-dua sekali. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah, untuk mereka berita gembira pada kehidupan dunia dan juga pada hari akhirat. La tabdila li kalimatillah, tiada gantian bagi kalimah Allah. Maksudnya itu hukum Allah Ta'ala tetapkan bagi mereka. Dzalikal huwal fawzul azim, itulah dia kemenangan yang paling besar. Wala yahzunka qauluhum, dan janganlah menyedihkan kamu kata-kata mereka. Innal izzata lillahi jami'a, sebenarnya kemuliaan milik Allah Ta'ala semua sekali. Untuk manusia dapat kemuliaan bukan bergantung pada harta, bukan pangkat, bukan sian. Pasal bila Allah Ta'ala beri kepada mereka ini tajuk perlindungan ataupun kasih sayang, ataupun Allah Ta'ala jaga mereka, dah madai dah. Jangan bimbang berkenaan orang kata, mereka Allah Ta'ala lindung, tapi kenapa tak menang? Kenapa tak sekian? Mana Allah Ta'ala kata, wala yahzunka qauluhum. Innal izzata, sebenarnya kemuliaan itu lillahi jami'a, milik Allah Ta'ala semua sekali. Dia nak bagi, dia bagi. Okay? Huwas sami'ul alim, dialah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala nyatakan, Allahu waliyul ladzina amanu. Allahu waliyul ladzina amanu, surah Baqarah 257. 258 okey. Dari berkenaan Allah nyatakan Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah wali orang-orang yang beriman, pelindung orang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, dia keluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir pula, awliya'uhumut taghut, wali-wali mereka, pelindung-pelindung mereka, penjaga-penjaga mereka adalah at-taghut, berhala-berhala, syaitan-syaitan. Yukhrijunahum minan nur ila dhulumat, terbalik, keluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan. Ulaika ashabun nar, mereka lah orang penghuni-penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka dalam neraka mereka akan kekal. Jadi dalam konsep dua ayat tadi, satu Allah kata wali Allah, kedua Allah kata Allah lah wali orang beriman. Dua ayat berkenaan, dua konteks tersebut adalah asas kita akan ambil hari ini insya-Allah. Dan bila kita sebut berkenaan wali ini dalam masyarakat kita, kisah-kisah seperti wali 9, wali apa ni dan sebagainya lah, orang-orang yang punya karamat, dia kata orang itulah dikatakan sebagai kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Asas sebenar yang disebut dalam Al-Quran Karim tadi dan surah Yunus tadi yang kita bacakan, ia sebenarnya adalah garis panduan sebenar untuk seorang tu mengenal siapakah dikata wali Allah. Kerana daripada ayat tersebut,
orang yang dikatakan wali Allah ini adalah orang yang melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti jalan yang dibawa oleh Rasul alaihi wassalam. Kerana itu kita kata wali Allah Taala ini dia ada garis panduan dan sifat. Cuma masyarakat kita ni pasal dia sering timbulkan tajuk seperti apa, wali Allah ini adakah dia mesti duduk dekat gua, atau adakah dia ni akan boleh jalan atas air. Bahkan sebagian orang dia belajar Islam, matlamat akhir dia dan kepala dia adalah untuk jadi orang boleh berjalan atas air, pegang api tak melecur, boleh terbang sekelip mata sampai kat Mekah, boleh apa lagi kita sebut saja. Sebut sifat-sifat itu digambarkan dalam kepala kita bahawa itu adalah wali Allah. Bahkan sebahagian fahaman dalam masyarakat kita ni menjangkau jauh, sampaikan ada yang terima dalam Hinduism, dalam Buddhism dan sebagainya pun ada wali-wali juga. Mana boleh terima ada wali Allah, orang yang dikatakan rapat dengan Allah Taala daripada kalangan orang bukan Islam pun. Allah Taala nak pilih kan, suka hati Allah Taala nak pilih. Kalau orang kafir sekalipun dia kata boleh. Sebab dalam agama dalam fahaman-fahaman yang salah ni, dia melihat bahawa kebenaran itu bukan satu benda. Dia adalah satu benda abstrak. Betul tak? Subjektif. Mana bagi orang sekian kebenaran adalah cara ini, bagi orang Buddha kebenaran ni cara ini. So bagi mereka boleh dapat orang tu jadi kasih Allah Taala walaupun tak mengikuti para Rasul alaihi wasallam. Tu macam perasan tak orang yang ikut dengan Sai Baba, kan Guru Nanak dan sebagainya kan? Perasan tak? Dalam konsep mereka ni orang tu bukan Islam. Tapi dia tinggalkan dunia, tinggalkan tinggalkan segala kenikmatan dan sebagainya, maka mereka dengan automatik menjadi wali ataupun kekasih kepada Allah Taala, ataupun menjadi orang yang terlindungi. Apa kata dia semua dia dapat. Apa doa dia semua makbul. Jadi benda tu menjadi asas sebenarnya. Bagi sebagian orang dia kata inilah dia. Dan bahkan sebagian orang dia ambil amalan-amalan tertentu yang dibuat oleh orang tadi jadi dan juga syarat. Jadi sebagai syarat benda tu adalah daripada Allah Taala. Ini masalah kita. Sebab nanti saya terangkan berkenaan wali syaitan nanti, ayat Quran berterang wali syaitan yang opposite dengan wali-wali yang dikatakan wali Allah. Yang Allah Taala letakkan pada mereka ni satu janji akan diselamatkan, tapi bukannya tiap-tiap hari mereka boleh buat. Yang mana wali syaitan ni kita kata janji Allah Taala pada mereka ni akan menzahirkan, bahkan kadang-kadang macam Dajjal. Nabi kata dia akan buat macam-macam. Walaupun Allah Taala tak redha terhadap dia, tapi dia akan buat macam-macam untuk menyesatkan manusia. Allah Taala izinkan benda tersebut. Dan kita kata benda tu kita kena jaga. Pasal zaman kita sekarang ni memang banyak orang datang cuba mengaku dia adalah wali Allah, kekasih Allah Ta'ala dan sebagainya. Macam-macam lah gaya, bentuk, rupa dan sebagainya. So umat Islam kena berjaga-jaga bab ni. Jadi wali Allah Ta'ala ni macam kita kata berdasar pada Al-Quran surah Yunus tadi, itu sebenarnya ada garis panduan yang utama. Bagi siapa nak tengok wali Allah Ta'ala, dia kena tengok pada tajuk itu. Pasal apa? Allah Ta'ala kata, ketahuilah wali-wali Allah itu. Surah Yunus 62 62, 63, 65 tu sampai 65. Tapi ambil ayat pertama kedua je. 62, 63. Allah Ta'ala nyatakan, ala ketahuilah, inna awliya Allah, wali-wali Allah ini, la khawfun alaihim, tiada kebimbangan ke atas mereka. Mereka akan terjamin, tak ada masalah. Allah Ta'ala akan berikan mereka ni keselamatan di dunia ni. Walahum yahzan, mereka tak akan bersedih pada hari kiamat nanti. Mereka semua benda mereka dapat, tak ada benda yang rugi. Dan sifat mereka, siapa mereka adalah alladzina amanu, mereka adalah orang-orang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang yang bertakwa. Dari segi asas ini sebenarnya semua orang beriman, Muslim, ahli sunnah wal jamaah yang bertakwa, yang jaga halal haram, mereka dah mendapat tempah tiket berkenaan tajuk ini. Tapi macam saya katalah, ada umum, ada khusus. Sebab manusia ni dalam takwa tadi ada level. Ada orang dia jaga sungguh, kan, makan dia, pakai dia, mata dia, tengok apa haram ke halal dan sebagainya, dia jaga. Telinga dia, mulut dia jaga. Maka makin kuat seseorang itu menjaga takwa dia, maka makin tinggilah kedudukan dia. Masalah apa? Perlindungan Allah Ta'ala tadi. Mana dekat dan hampir dengan Allah Ta'ala tadi dengan kadar itu. Bukan dengan kadar yang kita reka, tapi kadar di mana yang makin dia takwa, beriman, takwa. Dan takwa tadi kita kata apa? Level. Ada orang sanggup kan bangun malam, kan, takut menangis kerana Allah Ta'ala. Ada orang tak sanggup. Ada orang mudah nak maafkan orang, ada orang tak sanggup. Ada orang mudah untuk berinfakkan harta dengan jalan Allah Ta'ala. Ada orang tak sanggup. Setiap manusia ni ada kadar masing-masing. Dan kadar kerja kebaikan tak sama. Tidak sama pada semua orang. Bahkan setiap manusia ni ada tahadar dan tahap. Mungkin ada orang tu sanggup untuk korban masa, kan, untuk bangun malam. Tapi untuk suruh dia belajar, dia malas. Pun ada juga. Ada orang rajin belajar, amal tak ada, pun ada juga. Belajar semua kelas, sebut kelas apa ada, semua dia datang. Jangan gelak. Benda betul ni. Bukan sini tempat lain, sini bagus. Okey. Maksud dia
Semua kelas dia datang. Every kelas dia datang. Tapi dari segi ketakwaan, kan, kadang-kadang cara dia nutup aurat, cara dia jaga halal haram, mata dia tengok apa, dengan siapa dia berjalan, benda tu kadang-kadang tak jaga langsung. Kelas memang semua kelas full, tak ada kelas tertinggal. Tapi berkenaan dengan takwa, tak ada. Jadi sini kita kata, macam dia kata oleh bertanya, dia kata manusia ni ada leveling. Makin kuat takwa dia, makin tinggi kedudukan dia. Dan ini disokong oleh firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat. Dia Allah Ta'ala nyatakan apa? Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami jadikan kamu dari kalangan lelaki dan wanita. Daripada lelaki dan wanita. Kamu tercipta dari lelaki dan wanita. Wa ja'alnakum, dan kami jadikan kamu ni syu'uban wa qabaila. Kamu ni berbangsa-bangsa dan juga berpuak-puak. Ada bangsa Melayu kan kecil, ada Jawa, ada Bugis, ada sekian macam-macam. Matlamat dijadikan macam ni li ta'arafu, supaya kamu saling kenal mengenal. Bukannya dengan ada puak-puak tadi kamu jadi Jawa lagi tinggi dari Bugis, Bugis lagi tinggi dari Banjar. Tak ada, bukan yang sebab itu. Atau Melayu lagi tinggi dari Cina, Melayu lagi tinggi daripada India. Tak ada. India lagi sekian, Mak Saleh lagi tinggi. Tak ada. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala jadikan puak-puak tadi untuk kita kenal mengenal. Inna akramakum, ni kunci dia. Sesungguhnya orang paling mulia di kalangan kamu indallah, di sisi Allah Ta'ala, atqakum, yang paling bertakwa di kalangan kamu. Dan kita tahu bahawa takwa ini adalah sifat yang macam saya terangkan dahulu bila kita bincang kenaan bulan Ramadan, ia adalah rasa seorang hamba itu sentiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Surveillance of Allah ke atas dia sentiasa berjalan. Memang banyak kita kata cerita sufism dalam masyarakat kita, bercerita tentang sufism, tentang wali dan sebagainya. Dikatakan apa, ada seorang budak dahulu, dia ni guru sentiasa lebihkan dia. Kemudian anak-anak murid yang senior tak puas hati, lalu guru tu bagi seekor ayam pada dia dan sepunggu ke adik-adik anak murid yang lain. So sembelih tempat di mana tak ada siapa lihat. Semua sembelih kecuali budak ni. Mana tu abang-abang senior dia semua sembelih. Tapi dia seorang tak sembelih. Dia datang balik kan, dia tanya dia sembelih. Abang dia, yang abang tu kata ada tandas boleh, dan sekian boleh. Lepas tu Tok Guru tanya, nak tunjukkan dengan senior dia, apa pasal dia ni aku lebihkan, kenapa aku lebihkan dia? Dia kata, wahai tuan, dia kata, mana ada tempat tak ada siapa lihat? Lepas tu orang kata, mana ada? Dia kata, Allah lihat kita semua tempat. Itu rasa pemerhatian Allah Ta'ala tu kuat pada diri dia. Memang manusia dia ada kadar masing-masing. Ada orang tu dia ketakwaan dia cukup kuat. Mungkin kadang-kadang dia bukan ahli ilmu pun. Cuma di kalangan para ulama, memang Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran. Dan surah Az-Zumar contohnya, Allah Ta'ala nyatakan berkenaan dengan apa, innama yakhshallah min ibadil ulama. Sebenarnya yang takut Allah Ta'ala di kalangan hamba-Nya adalah ulama. Namun begitu kadang ada orang biasa pun yang bukan ulama, tapi boleh takut Allah Ta'ala melebihi daripada ulama. Ulama ni diangkat sebab ada ilmu. Ilmu dia menyebabkan sepatutnya dia ni lebih apa? Tahu, lebih faham, lebih berjaga-jaga daripada orang awam. Orang awam tanpa ilmu confirm takkan boleh sampai sifat berkenaan. Pasal kita tanpa ilmu kita beramal batal ilmu tersebut. Pasal ikut-ikutan semata-mata amal kita akan terbatal. Hatta dalam mazhab Syafi'i sendiri kita kata yang banyak orang kelakar tajuk ni. Imam Syafi'i rahimahullah dalam mazhab beliau, ilmu tanpa amal batal. Siapa-siapa yang beramal taklid batal. Berdasar pada apa yang dikatakan oleh Ibn Ruslan dalam syarah beliau berkenaan dengan mazhab Syafi'i ini, dia buat syair. Dan antara syair dia berbunyi, dia kata wa kullu man bighairi ilmin ya'malu, dan setiap orang yang tanpa ilmu dia beramal, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalan dia tertolak, tidak akan diterima. Maksud dia confirm benda kenaan dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Tapi yalah, pasal kita taklid kan, taklid muqallid, ikut je orang kata apa. Mustahil orang yang muqallid ni tadi boleh sampai dengan lebih jauh berbanding dengan orang yang alim. Tapi dari segi masalah rasa takut tadi, barangkali akan ada orang yang lebih takut banding dengan orang yang alim. Kadang-kadang ada orang alim, macam kita kata dalam tajuk ni, macam Bani Israel contohnya. Nampak macam-macam. Daripada segi masalah apa, lautan terbelah, dari segi masalah makanan turun dari langit, dia nampak. Tapi tak rasa takut pada Allah Ta'ala pun. Iblis contohnya, dia juga nampak macam-macam. Itu, nampak malaikat, dia sembang malaikat macam ni. Bahkan Allah Ta'ala tanya dengan dia berkenaan kenapa tak sujud pada Adam. Direct. Allah Ta'ala kata buka dalam surah Al-A'raf, dalam banyak ayat lain, Allah Ta'ala kata malaka alla tasjuda idh amartuk. Apa hal engkau tak sujud bila aku perintahkan engkau? Dia kata qala ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Maksud dia directly jawapan dengan Allah Ta'ala. Ada orang tanya, macam mana perbualan ni berlaku? Direct. Maksud dia Allah Ta'ala tanya dia jawab. Allah Ta'ala tanya dia jawab. Dengan kedudukan macam tu, pencipta alam ini yang menjadikan syurga neraka, yang menjadikan kita, bila datang tanya soalan kepada kita, takkanlah kita takut lagi. Iblis tahu benda berkenaan, tapi apa?
Tak takut. Tak takut. Mana ilmu pengetahuan ada. Nampak benda depan mata. Pegang sendiri apa yang ada. Hatta jasad Adam AS ketika tengah dijadikan, dari Bukhari Muslim, dia jentik, dia masuk, dia pergi keliling tengok Adam punya jasad. Tapi lepas daripada tu, dia tak ada ketakwaan. So tak guna. Kadang-kadang ilmu tu ada, takwa tidak ada, tak guna. Pasal ilmu tanpa amal, tak ada guna. Faham tak? Dan mungkin orang yang ilmu tak kuat, tapi takut itu ada, ya ada, tapi bukan keseluruhan. Sebab memang Allah Ta'ala telah mengangkat kedudukan ilmu itu menjadi syarat untuk orang tersebut mengetahui dan juga takut kepada Allah Ta'ala. Tuhan Ta'ala kata, hanyalah takut Allah Ta'ala di kalangan hamba-hambanya siapa? Orang-orang yang apa? Alim. Mungkin orang tu dari segi masalah apa ilmu tentang apa fake dan sebagainya tak pandai, tapi rasa Allah Ta'ala perhatikan tu kuat. Bila dengan solat dia dilatih diri dia untuk rasa Allah Ta'ala perhatikan. Puasa dia buat, rasa Allah Ta'ala perhatikan. Takwa di sisi dia kuat. Dia faham, dia berdiri tu ketika solat, merasakan Allah Ta'ala perhatikan. Lepas solat dia masih lagi rasakan perasaan berkenaan. Ramadan, dia rasa Allah Ta'ala perhatikan dia 12 jam sehari semalam. Rasa Allah Ta'ala perhatikan. Lepas Ramadan masih lagi ada rasa berkenaan. Orang macam ni kita kata balik pada Al-Quran tadi, memang dia takwa. Dan memang makin tinggi takwa, makin dekat dia dengan Allah SWT. Makin dia dirasakan sebagai apa? Orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala perlindungan. Tapi ikut kadar masing-masing. Maksud kata, ikut kadar. Ada orang kuat, ada orang tak kuat dan sebagainya. Makin kuat ketakwaan, makin tinggi kedudukan seorang di sisi Allah SWT. Itu syarat sebenar. Jadi konteks berkenaan dengan manusia ini, wali atau kasih Allah Ta'ala, dia refer sebenarnya kebalik kepada tajuk masalah betapa bertakwa dia kepada Allah Ta'ala. Itu je. Dan kita kata benda-benda macam ni, apa perkara wajib dan sunat, ada di antara perkara yang utama menjadikan seorang itu menjadi kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini merujuk kepada hadis Nabi SAW. Hadis Nabi SAW, bila Nabi kata dalam hadis yang sahih, dalam Bukhari lafaz hadis ni. Dia hadis ni, siapa-siapa nak jadi wali, dia kena baca hadis ni. Siapa nak jadi wali tak baca hadis ni, dia wali pelik. Pasal dalam hadis ni dia ada jalan macam mana seorang manusia itu mendapat kedudukan di sisi Allah Ta'ala, sampaikan doa dia sentiasa makbul, dan apa dia nak perlindungan Allah Ta'ala berikan, semua sekali kehidupan dia menepati kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi syarat pertama kena jaga. Banyak orang baca benda ni. Jadi dalam hadis ni, an Abi Hurairah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, dalam sabda Rasulullah SAW, innallaha qala, Nabi SAW berkata, bersabda, Allah Ta'ala berkata. Dalam hadis macam ni dipanggil hadis qudsi. Hadis qudsi, di mana hadis ni Nabi quote kata-kata Allah Ta'ala, tapi dia bukan Quran. Quote kata-kata Allah tapi bukan Quran. Dalam hadis ni disebut, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi bagiku, waliyan, seorang wali, mana seorang yang aku lindungi, aku jaga, wali, wali, seorang wali aku, faqad adantuhu birhab, maka aku telah seru orang itu untuk berperang. Mana marahnya Allah Ta'ala kepada siapa-siapa yang mengacau atau menjaga atau menyakiti orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengganggu. Ini adalah konteks mana Allah Ta'ala kata, barang siapa sakiti seorang wali aku seru orang untuk perang. Okey, baca ni habis. Kemudian angkap kedua, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in, dan tidaklah mendekatkan diri kepadaku siapa? Hamba-ku, bi syai'in, dengan sesuatu, ahabba ilayya, lebih aku sukai, lebih disukai di sisiku, mimma aftaratuhu alaih, berbanding apa yang aku fardukan. Mana aku lebih suka kalau hamba ku nak dekat diri padaku, maka benda paling utama aku nak dia buat adalah apa? Benda yang aku fardukan ke atas dia. Mana benda fardu yang telah wajib ke atas kita, itulah benda pertama yang telah nak kita buat. Kalau nak dekat diri pada Allah Ta'ala, cari benda tu dulu. Jadi saya bagi contoh, saya akan bagi contoh. Orang buat benda fardu saja tapi sampai menjadi orang yang makbul doa ataupun menjadi kasih ahli syurga dan sebagainya. Mana yang diberikan oleh Nabi sendiri sebagai syarat. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili, dan berterusanlah seorang hamba-ku itu yataqarrabu ilayya bin nawafili, mendekatkan dirinya kepadaku, bin nawafili, taqarrub dengan perkara-perkara sunat, hatta, sehingga akhirnya uhibbah, aku sayangkan dia. Fa idza ahbabtuhu, bila aku sayang dia, aku cinta pada hamba-ku ini, kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengaran yang mendengarnya.
Maksudnya ini pendengaran yang nak dengar, seolah aku yang mendengar. Mana dia akan semua sekali tepat dengan kehendak aku. Tak ada satu benda pun yang dia dengar tadi melainkan aku redha. Maksud dia. Wa basarul ladzi yabsuru bihi, penglihatan dia melihat dengannya. Apa dia lihat, apa dia pandang, semuanya ikut betul dengan kehendakku. Wa yadahu ladzi yabtashu biha, dan tangan yang dia menggenggam dengannya. Wa rijluhu ladzi yamshi biha, dan kaki yang dia berjalannya. Maksudnya kaki dia melangkah ke mana, semuanya dengan taufik Allah Taala. Tepat, betul, terjaga. Maksudnya terpelihara dia ni daripada semua aspek. Mata dia terjaga, tangan dia terjaga semua sekali. Wa in sa'alani, kalau dia minta aku apa-apa, la'utiyannah, pasti aku beri kepada dia. Kalau minta aku apa-apa, pasti aku beri kepadanya. Wal in ista'adzani, kalau dia minta perlindungan padaku, la'u'idhannah, pasti aku lindungi dia. Pasti aku lindungi dia. Wa ma taraddatu an syai'in, tidak aku teragu-ragu daripada suatu perkara, ana fa'ilu, yang aku akan lakukan. Taraddudi seperti teragak-agaknya aku, an nafsil mu'min, berkenaan dengan jiwa yang beriman, yang yakrahul mauta, yang tak suka mati, wa ana akrahu masa atah, dan aku pula tak suka untuk menyakiti dia. Nah, kalau itulah Allah kata paling besar aku teragak-agak, dia kata. Tapi anyway, dalam hadis ini yang para ulama ataupun kita kata perbincangan orang nak yang hujung itu apa? Kalau diminta aku apa-apa, pasti aku bagi. Diminta aku perlindungan, pasti aku lindungi aku. Mana aku lindungi dia, pasti aku akan lindungi dia. Ini konsep yang orang nak. Ataupun yang awal sikit, bila aku sayang dia, aku menjadi mata dia melihat, tangan dia menggenggam, kaki di jalan, orang nak itu. Tapi sebenarnya hadis ini bukan menceritakan bahagian itu. Hadis ini menceritakan bagaimana seorang itu sampai kepada kedudukan sebagai wali ataupun orang yang Allah Ta'ala lindungi. Apa jalan dia? Jalan dia dua perkara. Yang pertama, itu apa? Yang bila mana Nabi kata, Allah Ta'ala kata apa? Wa ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in, tidaklah seorang hamba itu mendekatkan dirinya dengan kepadaku dengan sesuatu. Tidak seorang hamba itu cuba datang mendekatkan diri padaku dengan sesuatu, ahabba ilayya, lebih aku sukai berbanding dengan apa yang aku wajibkan. Mana aku lebih suka benda wajib dia pilih bagi mendekatkan diri padaku. Dan sekiranya dia berterusan buat benda-benda yang sunat, akhirnya aku akan sayang dia. Dua benda berkenaan, fardu dan juga apa? Nawafil. Okay. Ini garis panduan sebenar. Bila kita kata ketakwaan manusia dibina berdasarkan perkara ini, fardu dan sunat. Dan itu sebabnya sebenarnya matlamat asal ibadat yang kita buat dan memang kita buat seharian, ia bermatlamatkan takwa. Macam saya kata, itu kan saya pernah terangkan, mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 21. Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, sembahlah oleh kamu akan Tuhan kamu, alladzi khalaqakum, yang telah ciptakan kamu, walladzina min qablikum, orang sebelum kamu, la'allakum, moga-moga kamu kalau sembah Allah Ta'ala, apa jadi? Kamu jalan atas air, kamu terbang, kamu sampai Mekah sekelip mata, kamu doa semua dapat, tak apa ujung dia? La'allakum tattaqun, bertakwa. Dan itu yang datang dalam Ramadan. Kita puasa. Maka Allah Ta'ala tak pernah janji siapa puasa Ramadan dia kurus. Faham Tak ada janji. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu, dalam surah Al-Baqarah 186. Kutiba alaikumusiyam, difardukan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, macam difardukan atas orang sebelum kamu, la'allakum, moga-moga kamu dengan puasa tadi apa? Tattaqun, bertakwa. Ini fardu, wajib, tapi apa? Matlamat hujung dia apa? Takwa. Ibadah kepada Ta'ala wajib, tapi hujung dia apa? Takwa. Hatta solat yang kita laksanakan, surat Al-Ankabut 47, 45. Siapa pandai buka, dia buka. Tapi ayat saya bacalah. Wa aqimis solah, dirikanlah solah. Innas solata, orang lelaki biasa pergi masjid hari Jumaat, ayat dia bunyi, innas solata, sungguh solat, tanha, mencegah, anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan keji dan juga munkar. Oleh zikrullah akbar, dan mengingati Allah Ta'ala yang lebih besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, Allah Ta'ala tahu apa yang kamu buat. Anyway, ayat berkenaan kata sungguh solat mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi macam mana cara dia? Cara tadilah saya kata, bila seorang tu solat, sebenarnya dia latih diri dia untuk rasa Allah Ta'ala perhatikan. Dia 2 minit, 5 minit dia semayang, rasa Allah Ta'ala perhatikan. Lepas bagi salam, rasa tu kalau ada lagi, dia takkan mengumpat. Dia takkan keluar-keluar tu macam buka televisyen tengok ini sekian, tengok Korea ke dan sebagainya kan. Apa K-pop. K-pop ke dan sebagainya. Dia takkan buat benda berkenaan sebab dia dah tahu mata dia kan, dia orang tengok. Kita malu. Malu kita dengan pencipta kita. Lepas tadi kita berhadapan dengan dia 5 minit, keluar tu tak ada rasa dah. Apa pasal? Ramadan 12 jam.
Itu rasa yang sebenar yang berlaku. Dan wajib tadi, itu wajib. Itu perkara wajib. Solat tu wajib ke sunat? Wajib. Tapi melalui wajib tadi, seorang tu dengan banner takwa, dia akan dapat perjanjian Allah Ta'ala tadi. Dan maka kalau kita perhatikan, ini yang kita kata, kalau benda wajib, dalam sejarah umat Islam, umat manusia ni, kalau kita kata banyak kisah. Tapi sekarang saya bagi contoh satu lah, macam Uwais Al-Qarni. Semua orang sebut tentang nama dia. Semua kata doa dia makbul. Bahkan tak ada siapa di kalangan sufi-sufi yang ada di Malaysia ni yang takkan kata dia ni wali. Semua kata dia wali. Tak ada siapa berani kata dia bukan wali. Kan? Dia ni waliullah, doa dia makbul dan sebagainya. Betul? Kita tak kenal. Dia seorang lelaki. Uwais ni adalah seorang lelaki yang Nabi sebut dalam Bukhari Muslim. Dia kata, barang siapa jumpa, dengan kamu ni jumpa Uwais ni, cakaplah pada Uwais, wahai Uwais, minta ampun kepada Allah Ta'ala untuk orang yang jumpa tu. Dahsyat, dia tak jumpa Nabi. Itu saya kata tadi, ni yang konteks apa? Orang tu mungkin bukan orang alim, tapi apa? Di dalam diri ketakwaan dia tinggi. Cuma, apa benda dia buat? Apa jalan dia sampai kepada Allah SWT? Apa jalan dia? Dan di sini yang konsep dia, kita kata dia adalah seorang yang doa makbulah. Hatta Umar bin Khattab anhu, bila kita zaman ke mana Uwais ni, dia cari Uwais ni kat mana? Bila rombongan daripada Yaman datang, dari kisah yang datang tu, si haji, orang daripada kabilah Murad, daripada Ma'rib Yaman datang, dia cari lelaki ni. Tapi orang lain tu tak kenal dia. Kalau kita wali zaman kita sekarang berarak, kan orang datang ramai-ramai, waliullah, waliullah. Uwais Al-Qarni tak dikenali, unknown. Hatta kaum dia tak kenal dia. Bila Umar tanya, diorang kata macam, entah, ada ke? Seorang tu kata, ada kot penjaga kuda kat kita, penjaga kenderaan kita, yang jaga binatang kenderaan kita ni, nama dia Uwais. Umar pergi terpanggil, tengok, tanya dia, suruh buka perut. Pasal dia bukan suruh buka perut, pasal nak tengok perut dia, pasal bukan perut, pasal perut dia muncik ke apa. Pasal dekat perut dia tu ada tanda dia pernah kena sopak dan sebagainya. Doa dia makbul. Ditinggalkan satu bahagian supaya dia sedar bahawa pernah dahulu dia disopak satu badan, tapi disembuhkan oleh Allah Ta'ala dengan sebab doa dia yang dimakbulkan. Anyway, dia ni, bila kita tanya balik, tarikat apa dia ikut? Apa amalan dia buat? Zikir apa dia baca sampai Allah Ta'ala makbulkan doa dia? Ni konsep yang mudah. Sebab apa? Sebab dia sekarang ni, dia masuk dalam kategori pertama. Itu manusia yang buat apa? Perkara yang wajib. Apa perkara wajib ni buat? Dia jaga mak dia. Semua orang kena tahu cerita ni. Yang siapa pernah belajar, tahu okey jaga anak, jaga mak. Soalan sekarang, kita semua ada mak tak? Ada kan? Ada mak. Kenapa tak jadi wali lagi? Ini sini tajuk dia. Okey, pasal kadang-kadang mungkin kita ni kadang-kadang simple je. Mungkin macam Uwais ni tak pernah mengeluh. Kita kadang-kadang mengeluh juga, mak kita ni apa hal? Dia dah umur nyanyuk, kita dia mengengek nak ini nak itu, kadang-kadang mulut mencarut kuat dan sebagainya. Anak tu pula kadang jumpa, ustaz, mak saya kuat mencarut. Kalau saya tak saya tinggalkan dia kan, tak nak jumpa, takut dia mencarut kuat. Kan takut saya melawan dia, bukankah baik? Kan? Saya kata tak ada alasan. Dia engkar perintah Allah Ta'ala, itu dia dengan Allah Ta'ala. Atau dia nyanyuk dan sebagainya, akak tak boleh nak buat macam tu, saya kata. Lepas tu seorang tu kata mak mertua macam ni. Saya kata sinilah, dua-dua orang akak ni, saya kata, cakap mana pun takkan menang. Pusinglah mana pun takkan menang. Untuk kita kata sebab mak kita buat maksiat, kita engkar pada dia, tak ada dalam Islam ajar macam tu. Mana dia itu dia dengan dosa dia dengan Allah Ta'ala. Tapi kita dengan dia tak boleh kita jadikan alasan dia engkar Allah Ta'ala, kita pula jadi apa? Punisher. Untuk punish dia. Lagi mak masih mencarut, tak dengar perintah Allah Ta'ala, saya tak nak kawan dengan mak. Tak boleh macam tu. Dan Islam tak ada. Mungkin dia tak mengeluh. Mungkin kita jaga mak kita, tapi kita mengeluh. Dan datang-datang waktu, kan dah nyanyuk ni, kita kata, dia datang rumah anak yang satu ni. Sampai di rumah, nak balik lah. Ustaz, orang itu masalah mak ni. Baru sampai nak balik. Hantar pergi sana. Nak pindah sana balik lah. Nampak? Gila, kita kata, itu kadang-kadang ujian Allah Ta'ala untuk kita. Berapa lama sangat sebenarnya. Kadang-kadang benda tu ulang-alik dengan nyanyuk macam tu, tak lama dah. Tapi yelah, untuk tempoh yang tak lama tadi tu, mungkin 3 tahun, mungkin 2 tahun macam tu. Tapi kita tak sanggup, maka itulah sebab kenapa kita dapat apa yang Uwais buat. Tapi dia buat benda wajib. Benda wajib bukan benda yang tak ada, bukan luar kawalan kita. Erti kata lain, seorang hamba Allah Ta'ala ni boleh mencapai kedudukan sebagai wali Allah. Macam dikatakan oleh Ibn Taymiyah, berdasar Al-Quran kita baca surah Yunus tadi, memang iman, takwa ada, maka nescaya orang tersebut akan sampai kepada peringkat mendapat doa dia dimakbulkan Allah Ta'ala, mendapat penjagaan Allah Ta'ala yang menyeluruh. Tapi ikut kadar ketakwaan dia. Macam orang tu mungkin dia rasakan setiap kali dia nak tengok mak dia nak mengeluh pasal mak dia buta. Mak dia buta. Dia mandikan mak dia, kan, pakaikan baju, bagi makan dan sebagainya. Benda-benda tadi dia buat. Memang dia buat sungguh-sungguh. Hatta perbuatan macam ni, kita kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah buat juga. Lepas dia jadi pegang jawatan khalifah, ni disebut dalam Hayatus Sahabah. Bila Abu Bakar lepas dia pegang jawatan dengan sanad yang sahih. Bila lepas jawatan, dia suka tiap-tiap pagi lepas subuh tu dia akan pergi rumah
Umar ikut dia. Umar kata pelik Abu Bakar pergi rumah. Dia pergi satu rumah tu, dekat-dekat pukul apa boleh keluar. Jadi Umar intai apa dia buat? Dia buat apa? Ada seorang perempuan buta dalam tu. Abu Bakar akan datang, masakkan roti, kemaskan rumah sebagainya, kemudian Umar dia keluar. Besok dia buat lagi. Lepas tu bila Umar nampak benda tu, Umar kata apa? Engkau letihkan khalifah selepas engkau, wahai Abu Bakar. Mana orang mampu nak buat macam kau? Itu untuk contoh kita kata, nampak dia buat benda berkenaan jaga. Yang ini mak dia sendiri. Uwais ni jaga mak dia sendiri. Yang dengan itu kita kata benda tadi menyebabkan dia dapat cinta Allah Ta'ala, kasih Allah Ta'ala kepada dia. Mana bukan benda lain. Maksudnya kalau orang tu nakkan, macam saya pernah jumpa ada orang tu, dia kata nak jadi wali Allah. Saya kata wali Allah bukan datang dengan tarikat. Maka Allah Ta'ala boleh jadikan seorang tu wali walaupun dia tukang angkat sampah, saya kata. Bila ditanya tak faham, saya ceritakan kisah Uwais ni, boleh diam. Ataupun kisah satu lagi sahabat Nabi SAW. Yang Nabi dia yang kedua, dia bahagian kedua. Yang mana dia ni adalah orang yang suka maafkan orang lain. Dia maafkan. Setiap kali mana dia sebelum tidur malam-malam, dia kata, ya Allah, siapa-siapa berdosa dengan aku, salah dengan aku, maafkanlah mereka, ampunkanlah mereka. Tiap-tiap malam dia buat. Tak mati lagi pun dah diberikan tahap apa? Ahli syurga. Sedangkan kita tahu bahawa ahli syurga ini perlu lepas kematian. Baru kita tahu. Sebab selagi manusia itu masih hidup, dia tunai haji 3 kali sekalipun, tetap Allah Ta'ala akan uji dia. Bukan bila nampak dia balik haji 3 kali je, malaikat berhenti salin amal. Ataupun lepas bulan Ramadan. Lepas Ramadan kita berpuasa, bangun qiyamul lail, menjijih air mata. Lepas tu 1 Syawal, malaikat tak salin dah amal kita. Kan dah bersih kan? Bersih kan, dibersihkan apa yang dosa yang lalu. Soalan sekarang, malaikat salin tak lagi pagi Syawal tu? Tengok sarkas pagi tu kan, tengok orang tu pakai spender dan sebagainya. Agak-agak malaikat salin lagi tak soalan? Salin lagi. Siapa kata malaikat tak salin? Anda buatlah amal apa sekalipun, pasti malaikat akan masih lagi salin amalan anda. Cuma lelaki ni satu benda dia buat konsisten. Sampaikan bila Nabi kata siapa nak tengok syurga, tengok orang ni tengok ahli syurga, orang tak mati lagi. Ibnu Umar ikut dia balik rumah nak tengok apa amal dia buat. Tidak ada solat banyak, tapi macam kita kata, macam ustaz yang minggu lepas, ustaz apa, Cik Pa, bapak dia Hashim Cik Pa, kan dia sebut berkenaan dengan saya nama bapak dia aku ingat. Yang boleh tengok okey. Dia sebut berkenaan dengan hadis Nabi SAW, seorang itu innal abda la yablughu, akan mencapai dengan husnul khuluq, dia mencapai kedudukan orang yang qaimus shaim, orang yang berpuasa sepanjang malam. Puasa sepanjang hari, bangun sepanjang malam dengan sebab husnul khuluq. Macam tadilah baik akhlak. Dia tak berdengki, tak sekian, tak kisah. Dia sanggup memaafkan. It's actually the nobility dalam amal dia tadi. Maka menyebabkan dia capai kedudukan tak mati lagi dah dalam syurga. Dan kalau kita kata benda ni wajib ke sunat? Maafkan orang yang bersalah kita, wajib ke sunat? Semua was-was. Nak jawab tak nak? Sunat. Kalau anda nak lafaz kepada orang, tunggulah depan Allah Ta'ala akhirat nanti, boleh, tak ada hal. Jangan sampai orang tu jadi merangkak atas muka sudah. Kalau dia merangkak atas muka, katakanlah anda tak sampai dah nak masuk syurga, kawan ni tak sampai lagi, anda kena tunggu sampai dia sampai. Itu contoh lah. Waktu tu lah menyesal tak maafkan orang. Tapi segi asasnya memaafkan ini hanyalah sunat. Boleh orang tu nak menuntut, tak salah. Sebab kenapa dalam Islam kita kata seorang tu masih lagi ada masalah muflis. Dia boleh tuntut di hari akhirat nanti. Kalau bahkan ada separuh orang tu tak dia tuntut sendiri pun Allah Ta'ala akan tuntutkan untuk masalah dosa-dosa dan sebagainya. Jadi secara asasnya kita kata memang memaafkan orang adalah benda yang besar. Mana ini tak mati lagi dah Nabi kata apa? Ahli syurga. So orang tu nak buat amal soleh seperti puasa sunat, atau semayang sunat, atau ibadah-ibadah yang lain yang sunat yang digalakkan, nawafil, akhirnya akan menjadikan dia dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini konsep dalam Islam dalam masalah wali. Seorang yang jadi wali Allah Ta'ala, dia boleh jadi siapa sahaja, dia boleh jadi apa sahaja pekerjaan dia. Syarat dia adalah benda tadi lillahi ta'ala. Dia buat benda tadi kerana Allah Ta'ala, dan dia akan sampai pada tahap yang atas. Tapi dalam masyarakat kita, sekarang ni kita nak bantah balik, wali ini tidak difahami macam tu. Bahkan kebanyakan orang di zaman kita sekarang ni, ada sebahagian keseluruhan ustaz-ustaz yang ada mengajar, dia kata wali Allah ini hanya timbul di kalangan orang yang mengamalkan tarikat. Maksudnya tarikat. Dan tuan-tuan kena tahu tarikat ni apa. Terang tarikat pula. Tarikat ini adalah tariqah adalah jalan atau kaedah, tertentu yang dibuat oleh seorang guru yang mursyid. Maksud guru ni dapat orang kata kedudukan yang tinggi lah, hati dia bersih dan sebagainya, yang kasyaf dan sebagainya. Dia buat aturan. Contoh macam untuk anak murid dia naik dari satu level ke level berikutnya, dia bagi 70,000 zikir.
Lepas anak murid tu buat 70,000 zikir, dan pak, naik atas. Anak murid tu akan mimpi, cerita pada dia, kalau sekiranya anak murid tu tadi sampai tahap, dia akan upgrade second level 100,000. Dia bagi zikir baru. Kemudian ketika anak murid tu buat pula, dia upgrade lagi sampai peringkat tertentu. Tengok berapa kadar lah, berapa tahap. Kadang-kadang mungkin 7, kadang-kadang mungkin 10, berdasar pada tarikat itu siapa punya. Mana tak ada dekat dunia macam tarikat Naqsyabandi lah, Nasrudiyah dan sebagainya, Ahmadiyah, Badui, macam-macam. Di dalam Mesir ada, di Yaman ada, macam tarikat-tarikat yang dekat Malaysia sekarang ni datang buat maulid. Tu tarikat lah tu. Mereka gunakan cara tadi untuk mendekat diri pada Tuhan. Macam orang tabligh gunakan rehlah, berjalan tadi, cara dekat diri pada Tuhan. So everybody is actually letakkan disiplin baru, cara baru untuk manusia ni sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana anda nak sampai kepada Allah Taala, ikut jalan saya. Jalan saya zikir. Seorang lagi jalan saya musafir, berkelana. Seorang lagi kata jalan saya berzanji ataupun bermaulid. Seorang lagi kata semua sekali datang dengan cara masing-masing. Ini sebenarnya yang berlaku sekarang. Dan bahkan disokong dengan masalah bahawa manusia ini melihat orang-orang yang dikatakan wali tadi buat benda macam-macam, petik jadi-jadi terus. Kan? Buat turun hujan, buat orang sakit dipegang terus sihat, buat sekian-sekian dan sebagainya. Ini masalah. Soalan kita kena tanya diri kita, adakah semua yang jadi depan mata kita menjadi syarat bahawa ia adalah benar? Itu kena tanya. Sebab, kenapa? Sebab dalam masyarakat kita, betul, kita memang kita tahu bahawa ikut hadis Nabi tadi, walain sa'alani, kalau kan Nabi kata, Allah Ta'ala kata, kalau dia minta aku apa-apa, la'u'tiyannah, pasti aku beri pada dia. Aku beri pada dia. Soalannya sekarang, adakah di atas dasar mutlak? Ni kena belajar. Adakah di atas dasar mutlak? Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan sifat maha perkasa, maha bijaksana, maha mengetahui, dan semua benda ada di alam ini adalah di bawah milikan dia. Dan bahkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bila mana dalam ayat yang ayat yang ketiga, ayat terakhir, 4 ayat terakhir surah Al-Baqarah, beliau tanya apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa di langit dan juga di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kamu zahirkan apa dalam diri kamu, au tukhfuhu, ataupun kamu sembunyikan dia, yuhasibukum bihillah, Allah akan hisab kamu di atas benda berkenaan. Fayaghfiru liman yasha, maka Allah ampunkan siapa-siapa dia nak. Wa yu'adzib man syaa, Allah azab siapa dia nak. Wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah Taala di atas sesuatu maha berkuasa. Allah Taala sebut di awal tu semua benda milik dia. Kalau lintasan hati kita dia nak kira, itu hak dia. Maksud dia dalam tajuk ini, Allah Taala berkuasa ke atas segala-galanya. Nak beri ke tak beri tu hak dia. Dan banyak saya perhatikan macam orang yang dalam ajar benda pelik-pelik ni, dia lupa berkenaan bila kita kata seorang manusia ni kena redha, bertawakal pada Allah Taala. Tapi banyak orang tak baca benda bahagian ni bila sampai pada tajuk masalah pemakbulan doa. Perasan tak bila orang buat sembahyang hajat dan sebagainya kan? Pernah dia minta kalau Allah Taala redha, ya Allah luluskan periksa anak aku kalau pada lulusnya dia periksa ni ada keredaan pada di sisimu. Ada? Mana ada orang minta mesti lulus, jangan tak lulus. Betul tak? Sedangkan kita tak tahu apa benda yang aturan Allah Taala nak. Ni sekarang ni di sini saya kata banyak orang salah faham. Jadi atau tidak tak sebenarnya masalah. Pasal kadang-kadang ada orang tu dia beramal dengan Al-Quran. Amalan dengan Al-Quran dan sebagainya untuk lembutkan besi. Ada orang beramal dengan Al-Quran, dia baca banyak-banyak Al-Quran tentu untuk lembutkan hati orang. Kan? Dia baca apa? Ayat apa? Wa alanna lahul hadid Wa alanna lahul hadid. Dia baca banyak-banyak supaya anak dia dengar cakap dia. Atau suami dengan cakap dia. Ataupun dia baca ayat contoh macam surah apa? Surah Al-Imran 31. Dia letak apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Dia letakkan nama orang kat situ supaya orang taat perintah dia. Dan jadi pula tu, jadi. Okey. Lepas tu apa lagi? Baca selawat tertentu kan, selawat syifa ke, selawat tafrijiyah ke, nariyah ke, tajrijiyah, benda nama-nama macam-macam. Jadi. Bila jadi itu dalam masyarakat kita, jadi itu syarat. Ataupun contoh macam seorang budak saya jumpa tu, dia baca ni bekas ni air mangkuk tu, kalau pecahkan telur, dia baca ayat Quran pada telur. Kemudian ada orang hilang barang hilang barang jumpa dia bacakan ayat Quran pada telur tu, dia pecahkan putih telur tu, dijatuhkan akan bentuk rupa orang yang ambil barang tu. Semua orang akan nampak. Dan benda macam ni dalam masyarakat kita adalah karamah. Betul? Kemuliaan ni dahsyat ni jadi. Okey, dengar sini. Dalam Al-Quran Karim Allah letakkan satu syarat, satu guideline. Kalau orang tu buat jadi, bukan syarat dalam Islam. Lihat dalam Al-Quran, dalam surah Asy-Syura ayat 20. Surah Asy-Syura ayat ke-20. Kalau kita baca ayat sebelum dia,
Ayat 19, Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha. Allah maha halus, maha lembut terhadap hamba-hambanya. Yarzuqu man yasha, diberi rezeki pada siapa yang dikehendaki. Wa huwal qawiyyul aziz, dia maha kuat lagi maha mulia. Okey. Benar tak terangkan. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih. Barang siapa yang yuridu harthal akhirah, inginkan hasil akhirat. Maksudnya dia buat amal bacaan Quran dan sebagainya, dia nakkan akhirat. Allah kata nazid lahu fi harthih, kami akan tambahkan untuk dia hasil tuaian-tuaian dia. Hasil tuaian akhirat nanti dia akan dapat banyak. Dia buat sini sikit, derma 10 sen, derma RM1, sampai sana dia akan dapat benda tu banyak, benda tu besar. Mana apa dia buat dekat sini, bacaan Quran, berzikir, puasa dan sebagainya, untuk akhirat dia akan tambah nazid lahu fi harthih. Tapi wa man kana yuridu harthad dunya, barang siapa yang wa man kana yuridu, inginkan harthad dunya, tuaian dunia. Harth, tuaian dunia. Nu'tihi minha, kami berikan dia daripada apa yang dia minta. Apa dia minta tu kami akan bagi. Kami akan bagi dia minta. So bila tuan-tuan nampak benda jadi kan, tak ada masalah. Okey. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, tiada untuk dia di hari akhirat sebarang habuan. Dan macam tu kita kena belajar bahawa para sahabat atau para anbiya sendiri, mereka ada mukjizat. Tapi mukjizat mereka bukan terjadi dengan kehendak mereka sendiri. Tapi kalau dalam masyarakat kita sekarang bila kita sebut wali, orang tu boleh buat tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari dia pegang ini jadi sekian, dia pegang ini jadi sekian. Ini benda tak boleh berlaku. Sebab para anbiya sendiri pun boleh banyakkan makanan sedikit, tapi dia tak buat tiap-tiap hari. Kan? Dan juga Nabi SAW boleh banyakkan air sedikit, tapi Nabi tak buat tiap-tiap hari. Faham ni nak kena faham sungguh ni. Kalau tidak nanti kan masalah. Mana banyakkan makan sedikit, banyakkan air sedikit. Mukjizat para anbiya tu bukan dia macam pisau 5 poket boleh pakai tiap-tiap hari. Macam Musa AS tongkat jadi ular, bukan dia orang degil sikit, kau hajar kau degil aku, ambil. Kan? Maksud ular tu besar, kalau ikutkan logik kita kata nak pakai tiap-tiap hari. Tapi bahkan dalam Al-Quran Karim dalam surah Taha, dia takut. Allah kata fa'au jasafi nafsihi khifatan Musa, datang rasa takut pada diri Musa ini. Dia nampak tongkat dan tali alisir jadi ular, dia takut. Tak tahu nak buat apa. Sehingga Allah Taala kata qulna la takhaf innaka antal a'la. Jangan takut Musa, kau lebih tinggi. Kau jangan takut, kau lebih tinggi. Wa alqi ma fi yaminika, campak apa di tangan kanan kau, talqafu ma sanau, dia akan telan apa mereka buat. Tapi asalnya sebelum dia terima pertempuran dengan alisir tu, dia tahu tongkat menjadi ular. Tapi tak tahu ketika tongkat alisir dan tali alisir datang, tak tahu nak buat apa. Dia bukan di bawah kawalan mereka. Dan maka Allah terangkan perkara ini dalam surah Ar-Ra'du. Ayat yang ke-39. Berkenaan dengan para anbiya sendiri pun, benda-benda mereka buat daripada segi mukjizat bukan bawah kawalan mereka sendiri. Allah sebut dalam Quran dalam surah Ar-Ra'd ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ambil 38 tu. Allah Taala nyatakan walaqad arsalna rusulan min qablik. Demi sungguhnya kami telah utuskan utusan-utusan yang ramai min qablika, sebelum darimu hai Muhammad. Mana sebelum kau hai Muhammad banyak dah rasul-rasul kami utuskan. Wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Dan kami jadikan untuk rasul-rasul berkenaan ada apa? Azwaj, pasangan-pasangan hidup, wa dhurriyyah, dan juga apa? Anak pinak. Ada pasangan hidup, ada anak. Maksudnya macam ni. Semua para rasul alaihi wassalam manusia ada nafsu. Berkahwin, ada anak. Maksud dia kata demam, sakit dan sebagainya berjalan ke atas mereka. Bukan mereka malaikat. Bukan mereka malaikat. Tu yang Nabi Allah terang pada Nabi SAW. Pasal ini ada kaitan dengan masalah mukjizat. Pasal Allah kata apa? Wa ma kana lirasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah. Tidak boleh untuk seorang rasul itu mendatangkan bukti. Contoh macam Musa ketuk tongkat ke laut, laut terbelah. Ketuk tongkat kepada batu, batu keluar mata air. Ataupun dia keluarkan tangan, keluar bercahaya. Ataupun apa dia buat? Apa saja yang dibuat oleh Musa AS atau Isa buat, atau Rasulullah SAW sendiri buat, tak boleh dia buat menjadi apa? Melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Tak boleh datangkan bukti. Kalau ikutkan orang ni minta sekian, buat. Orang ni minta sekian, buat. Kalau ada cerita, tengok cerita apa? Wali Sembilan, kan perasan? Semua benda tiap-tiap hari dia buat. Tiap-tiap hari dia magic. Belah perut orang, nampak belakang dinding, kan? Terbang ke sini, terbang ke sana, masuk dalam tanah, elok sihat, keluar tak ada apa-apa, kan? Bertapa dalam gua, makan berteh dengan apa? Embun je sebagainya. Semua benda-benda tadi kita perhatikan balik, dipakai oleh orang sebagai hujah bahawa inilah wali Allah. Sedangkan kita tahu bahawa orang-orang ni buat magic-magic tiap hari bertentangan dengan apa yang dikenal dalam Quran. Sebab dalam Al-Quran Karim, mukjizat para anbiya,
karamat para awliya bukan macam pistol simpan poket, boleh pakai setiap hari. Bahkan dia berlaku bila Allah Ta'ala izinkan saja. Sebab kenapa para anbiya macam Nabi Muhammad sendiri, bila diminta dalam surah Al-Isra, diorang kata, orang musyrikin kata apa? Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Dan mereka berkata, hai Muhammad, kami takkan beriman engkau sehingga kau pancarkan untuk kami daripada tanah ni mata air, baru kami percaya engkau ni utusan Tuhan. Tapi Nabi di akhir permintaan mereka banyak, minta ini, minta itu, minta kebun dan sebagainya. Soalannya boleh tak dapat? Sepatutnya boleh kan? Tapi di ujung tu Allah Ta'ala suruh Nabi kata, qul subhana rabbi, katakan hai Muhammad, maha suci Tuhanku, hal kuntu illa basyarar rasulah, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang diutuskan sebagai rasul. Maksudnya benda kau minta tu aku tak boleh buat, kau tak nak izinkan aku buat, baru aku boleh buat. Tu Allah Ta'ala kata ini apa? Tidak boleh untuk seorang rasul datangkan sebarang bukti melainkan dengan izin Allah. Likulli ajalin kita, bagi setiap tempoh ataupun waktu berlaku suatu perkara, ada tulisan dan tertulis bila akan jadi Musa punya tongkat ketuk terbelah laut, bila akan jadi Musa punya tongkat campak jadi ular, bila Musa akan jadi. Telah tertulis semua sekali. Jadi tidak ada satu benda pun datang kehendak apa para anbiya itu sendiri. Tapi di zaman kita sekarang ni, seorang wali dia boleh buat apa saja dengan izin Allah Ta'ala, dalam inverted comma, tapi tiap-tiap hari dia buat. Para anbiya dan para sahabat sendiri, kita kata ada, para sahabat sendiri pun ada perkara pelik. Dalam hadis Muslim contohnya, Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah masak satu makanan. Kemudian makanan tadi cedok, tak pernah habis. Habis. Cedok tak habis. So dia ambil, dia alihkan daripada atas api, dia alih ke tepi. Lepas tu dia jumpa Rasulullah SAW. Bila jumpa Rasulullah SAW, dia kata, ya Rasulullah, tadi berlaku perkara sekian. Nabi kata, itu bukan perkara pertama berlaku pada engkau, wahai Abu Bakar. Mana kemuliaan Allah Ta'ala berikan. Kalau engkau tak alihkan periuk tadi daripada atas api, sampai kiamat dia akan berterusan keluar. Tapi tajuk dia sekarang ni dah alih. Dia pula tak balik rumah, nanti dia try sekali lagi. Kita sekali jadi kita nak buat sekali lagi kan. Jadi benda tak boleh. Dan ini kita kata dalam Islam, wali itu bukanlah maksud dia kena buat magic setiap hari. Faham? Bila orang kata ni wali Allah, bukan setiap hari dia buat magic. Macam para sahabat yang jampi air kan, jadi sembuhkan orang gila, sembuhkan orang kena patuk ular dan sebagainya. Tapi bukan buat tiap-tiap hari. Bahkan tak buka pusat Rota Islam. Betul kan? Siapa ada hadis yang kata dalam buka pusat Islam, cerita kat saya nak dengar. Memang tak ada langsung. Bahkan mereka buat sekali tu dan tak buat lagi. Bila saya ceritakan macam ni kat Shah Alam pada sekali tu, ada orang datang jumpa saya lepas dari kelas. Orang muda, saya rasa dia belajar dengan Darul Syifa dan sebagainya. Dia kata, ustaz cakap macam tu tadi, ialah saya faham, tapi apa solution untuk masyarakat kita? Kata, orang kita perlukan penyembuhan dan sebagainya, apa yang kita buat? Saya kata, ajarlah dia orang berdoa kepada Allah Ta'ala. Ajar dia orang jampi sendiri, supaya dia tahu dia ada link pada Allah Ta'ala, supaya dia tahu dia ada doa dia makbul, dia ni boleh doa makbul. Semua manusia ada jalan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala makbulkan doa kita. Bukan tunggu ustaz tu datang, ustaz tu mati nanti kita kata macam mana? Katakanlah semua bergantung dengan saya kata, saya doa-doa dan sebagainya. Anak dia ni dengar cakap, dia ni suami balik rumah, bukan hari tu tak balik rumah, lepas hari jampi balik rumah. Yang ini okey, macam-macam kita kata solution manusia nak. Tapi saya kata lepas ni, saya kata saya jampi kan, saya mati, lepas tu air habis, lepas tu anak dia degil balik. So lepas tu orang tu akan kata apa mulut dia akan cakap? Kalaulah Ustaz Adli tak mati lagi, tak, mana Allah Ta'ala? Saya kata dengan dia, saya kata mudah, mana Allah Ta'ala dalam kisah ni? Mana Allah? Dia diam. Saya kata, betul tak? Mana maksud dia kalau betul guru tu mursyid, dia nak ajar anak murid dia balik pada Allah Ta'ala, guru tu mati, Allah Ta'ala tetap disembah. Itu yang berlaku bila Rasulullah SAW tinggalkan para sahabat. Rasulullah wafat, tapi dia tak duduk dekat kubur Rasulullah. Dia terus menyampaikan Islam ini sebagai kehendak Allah Ta'ala, dan berjalan Islam itu. Di sini mereka jadi wali Allah. Mana pelindung Allah Ta'ala, orang yang Ta'ala lindungi dan menyampaikan Islam kepada seluruh pelosok dunia. Di situ garis panduan sebenar. Tapi masyarakat manusia ni dia suka cari jalan. Dan di sini kita kata magic bukan tiap hari. Jalan dia macam tunjukkan dalam hadis tadi, wajib dan juga sunat. Dan dalam wajib dan sunat tadi kena ingat, anda tak boleh reka jalan baru. Jangan reka jalan baru. Sebab dalam hadis yang datang daripada Rasulullah SAW, ni hadis ni baru kita bacakan berkali-kali sebelum ni. Alaihissalakum. Saudara ni, hadis ni panjang berkenaan dengan himpunan berkenaan tajuk solat malam. Tapi cerita dia balik pada seorang tabi'in. Nama tabi'in ini adalah Sa'ad bin Hisham bin Amir. Dia anak pada Hisham bin Amir. Hisham bin Amir terkenal, ada sahabat Nabi SAW.
Dia kata macam ni, daripada Zurarah, bahawa Sa'ad bin Hisham bin Amir ingin untuk berperang fisabilillah. Dia nak berperang fisabilillah. Lalu dia datang ke Madinah dan dia ingin untuk menjual hartanah yang dia ada, milik dia yang berada di Madinah. Lalu dia supaya dia dapat jadikan hartanah tadi tukar kepada senjata dan juga kenderaan untuk dia berjihad menentang Rom sehingga mati. Lalu apabila dia datang ke Madinah, dia bertemu sekumpulan manusia di kalangan penduduk Madinah. Lalu mereka menegah tabi'in ini daripada perkara tersebut, dan mereka beritahu kepada beliau bahawa dahulunya ada satu kumpulan 6 orang ingin untuk melakukan perkara berkenaan ketika hidupnya Nabi SAW. Okay? Lalu baginda melarang mereka, dan baginda bersabda kepada mereka yang nak buat kerja ni, alaisalakum fiyya uswah, tidak adakah untuk kamu pada diriku sebarang tauladan. Sebab kes di sini 6 orang yang ketika Nabi hidup, dan juga dia yang Sa'ad bin Hisham bin Amir ni, dia ceraikan bini dia. Dia nak jual harta dia, nak beri kenderaan dan peralatan jihad, dan nak perang sampai mati. Bila dia tanya, mana cerai bini, kalau ikut logik dia, kita kata dalam tajuk ni, orang ni tinggalkan dunia, putus habis. Faham tak? Dan kita kata ikut daripada akal kita yang kita ada religious conscious ni, kita kata apa? Noble tak? Mulia tak orang tu? Soalan mulia tak? Dari segi asas biasa kita dengar, mulia tak? Mulia lah. Pasal apa? Dia sanggup korbankan segala-galanya untuk Allah. Ikut akal kita kata macam tu. Tetapi, di sini tajuk dia. Tetapi, bila sampai ke Madinah nak jual harta dia dan dengan semua sekali, orang Madinah kata dulu ada 6 orang. 6 orang nak buat kerja yang sama. Mereka jumpa Rasulullah, kemudian Rasulullah larang mereka, dan Nabi Rasulullah SAW sabdakan, alaisalakum fiyya uswah, tidak adakah untuk kamu pada diriku sebarang tauladan. Mana mendekat diri pada Allah Ta'ala, mendapatkan cinta Allah Ta'ala, menjadi kekasih Allah, menjadi orang yang dilindungi oleh Allah Ta'ala, waliullah tadi, Nabi berikan pada mereka jalan dia pada diriku ini. Nabi kata, tak ada pada diri aku ni sebarang tauladan untuk kamu. Tak adakah untuk kamu pada diriku sebarang tauladan. Dan bila dengar hadis ini, 6 orang tadi tersekat, tak buat kerja ni, rujuk isteri dia. Dan seorang ni pun, ni Sa'ad bin Hisham bin Amir pun, dia saksi kepada orang depan dia, aku pun rujuk isteri aku balik, dia kata. Dia berhenti daripada buat benda berkenaan. Lalu dia pun batalkan niat tadi, dan terus dia pergi apa? Bertanya dengan orang ramai berkenaan kepada Ibn Abbas, dan mula bertanya berkenaan solat malam. Dan hadis ni tentang solat malam. Cuma awal hadis ni, the first segment dia, menerang pada kita dalam membuat kebaikan dan makruf, mengejar cinta Allah Ta'ala, seorang tu tak boleh melepasi atau batasan yang Nabi SAW letakkan. Baik itu baik pada mata kasar kita, tapi bukan lagi kebaikan kalau sekiranya melanggar dengan arahan Nabi SAW. Bahkan tak boleh melepasi Rasulullah. Zikir 70,000 ke, atau pergi berkelana ke, atau bertelawat atau bermaulid ke, takkan boleh mencapai kedudukan itu. Sebab Nabi SAW akan kata apa pada kita? Alaisalakum fiyya uswah, tidak adakah untuk kamu pada diriku sebarang tauladan. Mana siapa nak kejar menjadikan wali Allah, bukan cara yang ditunjukkan tadi masalah. Itu sebab kenapa kita nilai ni. Mana orang tu nak jadi wali Allah betul ke tidak, tengok ini. Kalau kita kata wali syaitan, jadi kita terangkan siapa dia. Sekarang ni wali Allah ni, kalau ni kata orang tunjukkan jalan, tuan-tuan nak ikut, nak dapat cinta Allah Ta'ala, zikir sekian banyak, dia kena jawab pada hadis Nabi tadi, alaisalakum fiyya uswah. Kan Nabi SAW tak buat kerja berkenaan, tak tinggalkan keluarga, tak tinggalkan sekian. Bahkan Nabi dan para sahabat berniaga. Kan para sahabat berniaga, Abu Bakar pergi kebun, pergi sekian, Umar ada kebun dia, ada kerja dia. Maksud dia, adakah mereka tinggalkan dunia ini untuk dapatkan akhirat? Soalan tu je. Macam Abu Bakar sini, Rasulullah pernah sedekahkan harta semua sekali untuk fisabilillah. Tapi bila lepas peperangan menang, dia dapat balik. Ghanimah tu dibahagikan, dia kaya balik. Faham tak? Bukan maksud dia benda tu habis, dipulangkan balik kepada dia ikut jumlah yang mana Nabi tetapkan pada dia. Kena faham macam ni. Kena faham macam tu. Jangan bukan benda tu macam apa? Binasa macam tu je. Tak ada. Dalam Islam tak ada macam tu. Bahkan perbuatan yang kita kata nak mengejar syurga Allah Ta'ala, cinta Allah Ta'ala, bukan jalan Nabi, adalah terlarang. Apa saja cara. Ada orang separuh tu nak dapatkan kewalian, dia duduk dalam gua berbulan-bulan berselawat kepada Nabi SAW. Ada separuh tu saya tengok yang dapat tahu, dia buat kat Kelantan. Dari satu, dia buat replika kubur. Kawan tu akan kunci dia luar. Member tu duduk dalam tu berzikir. Kan? Untuk rasakan apa? Takut pada Tuhan. Sebenarnya apa Nabi letakkan, wajib dan sunat, tak ada cukup. Tapi ada orang cari jalan lain. Ikut mata kasarnya baik. Tapi kalau kawan tadi yang cerai isteri, jual harta, nak pergi perang,
kan, untuk sampai mati. Tiba-tiba Nabi sekat, apatah lagi orang yang buat benda lain. Yang kita kata jihad ini afdal, amal paling afdal. Kan, tapi lihat apa yang berlaku. Nabi sekat dia. Dan dia boleh kena sekat macam tu, dia pun cari alternatif apa? Apa Nabi solat? Apa Nabi solat dalam waktu malam? Dia tanya Ibn Abbas kata tanya Aisyah. Dan dia tanya Aisyah radhiyallahu anha berkenaan solat Nabi. Itu panjang cerita dia. Tapi segi asasnya kisah apa yang berlaku pada Sa'ad bin Hisham bin Amir ini adalah pengajaran yang besar kepada siapa-siapa yang dekat diri Allah Taala. Bukan itu jalan dia. Bukan itu jalan dia. Memang pada zaman Rasulullah SAW hidup dahulu ada para sahabat yang cenderung kepada ibadat banyak. Contoh macam Abdullah ibn Amr bin As. Abdullah ibn Amr ibn As, yang mana dia ni telah berpuasa dan juga ibadat cukup banyak. Sampaikan orang tak tahu cerita apa benda ibadat dia buat, dia sorokkan. Tapi lepas dia kahwin, orang tanya isteri dia, macam mana dia ni? Macam suami kau baik ke? Isteri dia kata baik sangat. Semaya puasa tiap-tiap hari, semayang tiap-tiap malam, khatam Quran tiap-tiap hari, tak pernah naik atas katil. Sebut itu, sepatah dia kata tak pernah naik atas katil. Tak pernah sentuh isteri dia. Lalu bila dapat tahu perkara ini, Nabi panggil dia datang. Nabi kata, either kau datang jumpa aku atau aku datang jumpa kau. Lepas tu dia tak datang, Nabi pergi rumah dia. Perbuatan Nabi pergi ni untuk menyekat dia daripada apa? Merasakan jalan yang dia buat tadi boleh dekat di Allah Ta'ala. So Nabi beri limitation pada dia. First thing first tentang puasa. Nabi kata dengan dia, puasa, Nabi kata 3 hari dan sebulan. Itu sama seperti puasa sepanjang tahun. Satu kebaikan dia balas 10. 3 hari sama dengan 30. So tak payah puasa macam ni. Dia kata, ya Rasulullah, kau mampu lebih dari itu. Aku mampu lebih. Maksudnya dia nakkan benda berkenaan. Sampai akhirnya Nabi beri pada dia limitation 15 hari saja. Sehari sebuka, sehari berpuasa. Bila dia kata mampu lebih, Nabi kata la khaira ala dhalik. There's no better than that. Maksudnya orang takkan sampai kepada Allah Ta'ala dengan cara yang direka. Dia solat dia ke, khatam Quran dia ke. Jadi manusia ni bila datang nak dapatkan cinta Allah Ta'ala, menjadi waliullah, tidak ada jalan atau tarekat atau apa saja yang boleh memastikan anda sampai kecuali jalan Muhammad SAW. Faham? Hanya dengan mematuhi Rasulullah, dan dengan itulah anda akan capai kepada peringkat wali ataupun kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas? Okey. Dan sifat-sifat wali Allah Taala ini ada diterangkan oleh para ulama. Manakala kita nak kenal siapa wali Allah Taala ni, ada sifat yang diterangkan Allah Taala. Disebut dalam Al-Quran dalam surah Furqan. Surah Furqan ayat yang ke-63 sampai sampai 77. 75, 77 lah. Okey. 75, 77, 76, 77. Tapi yang ujung tu dah lebih kepada ganjaran, tapi sifat awal dia. Okey. Dalam ayat berkenaan Allah Taala terangkan. Tumpu wali syaitan ni payah pasal lambat sangat. Kita lebih baik kita kejar untuk diri kita. Kan kejar untuk wali syaitan dia, saya terang sikit je. Dia tak payah banyak. Okey. Dia dalam Al-Quran, dalam surah Al-Furqan ayat 63, bermula ayat 63, Allah Ta'ala terangkan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dan itu ada sifat-sifat yang patut seorang tu perhatikan. Pasal ia berkait dengan tajuk orang yang Allah Ta'ala gelar sebagai hamba. Hamba-hamba Ar-Rahman. Hamba-hamba Ar-Rahman. Dan memang Allah Ta'ala takkan gelar hamba melainkan kepada kedudukan yang terbaik. Pasal Nabi SAW sendiri ketika dia terima wahyu, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala nyatakan apa? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Segala puji bagi Tuhan yang menurunkan ke atas hambanya abdihi kitab. Itu dalam keadaan ketika penutusan wahyu. Dalam Isra' Mi'raj, itu ketika kedudukan tertinggi, mana Nabi diperjalankan. Apa sebab apa? Subhanalladzi asra bi abdihi. Maksudnya Tuhan yang memperjalankan hambanya. Dan memang para ulama kata memang tidak ada kita panggil tidak ada kedudukan paling tinggi untuk seorang itu berbanding dengan apa? Berbanding dengan tahap hamba. Hamba itu adalah benda paling besar. Dia bukan Datuk Tan Sri. Bukan wali kutub, bukan wali sekian, tak. Paling tinggi seorang tu nak kejar adalah gelaran sebagai hamba Allah. Pasal Nabi ni dapat kedudukan Allah Ta'ala gelar sebagai hamba. So kita sekarang ni bila Allah Ta'ala sebut Ibadur Rahman, hamba-hamba Tuhan yang penyayang, so di situ ada hint kepada kita tentang sifat orang yang dikatakan sebagai kekasih Allah Ta'ala ni. Orang yang katakan waliullah ni siapa dia? Ini sifat-sifat yang kita kata kena faham dan kena perhatikan. Adakah kita sedang beramal dengan sifat-sifat berkenaan? Dalam ayat berkenaan Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitanirrajim.
Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba Tuhan yang penyayang ni. Di sini Allah letakkan sifat mereka referring kepada macam kita kata apa, Ar-Rahman. Mereka ni menjadi hamba-hamba Allah Taala dengan sebab apa, pilihan Allah Taala kepada mereka. Allah Taala sayang mereka, Allah Taala berikan rahmat kepada mereka, maka mereka menjadi hamba-hamba Ar-Rahman. Yang sifat mereka pertama, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang berjalan di atas muka bumi ini haunan, mana merendah diri. Mana maksud dia merendah diri ni bukannya maksud dia jalan buat-buat, merendah diri. Maksud dia orang ni jalan dengan penuh ketenangan. Penuh ketenangan, tidak ada gopoh-gapah. Contoh macam dia tahu dia lambat kan? Dia tahu dia lambat. Dia tahu lambat pun tak boleh buat apa. Kalau cepat gopoh-gapah daripada syaitan. Dia tak ada macam dikuasai oleh syaitan untuk gopoh-gapah. Tak ada. Pasal kita kata tentang hadis Nabi kata kan, hadis yang sahih berkata al-anatu minallah, ketenangan itu daripada Allah Taala, wal ajalatu minasyaitan, gopoh-gapah daripada syaitan. So jadi dia tahu. Tu macam dalam semayang kan kita kata bila iqamah telah diiqamahkan, iqamah telah berlaku, Nabi kata kita datang ke masjid. Disuruh kita apa? Fa'alaikumus sakinah. Kan wal waqar, jangan jalan dengan keadaan diam, tenang. Jangan cepat-cepat. Jangan gopoh-gapah. Jangan gopoh-gapah. Apa kamu sempat, kamu semayang. Apa kamu terlepas, kamu tambah. Tu je. Yang kita kelang kabut, berlari, kejar soft. Tak boleh. Pasal di antara sifat orang yang kita katakan ni, pasal dia tahu apa dah lepas, itu bukan hak dia. Apa yang tak ada masalah. Dia tak ada masalah gopoh-gapah dan juga apa, gundah gulana berkenaan benda yang dia terlepas. Terlepas tak ada masalah. Tak ada macam pasal dia pertama sekali yamshuna 'alal ardi hauna. Dia sakinah, tenang. Dia tidak ada keadaan menyombong. Bukan maksud dia tak berjalan dengan betul. Jalan kena betul lah. Jangan jalan tergolek je. Ini merendah diri tergolek, langgar di orang tergolek. Mana boleh? Mana maksud dia langkah itu tetap. Cuma tidaklah kita jalan dengan keadaan sombong dan sebagainya. Kita jalan dengan keadaan tenang, perlahan-lahan. Walaupun kereta kita paling mahal, paling laju, jangan tekan minyak habis-habis. Ya, ini pantang dapat kereta laju sikit, kita minyak tu hampir rapat, kan? Selagi boleh rapat. Akulah raja jalan raya, dia kata. Apa hal? Kenapa? Kan tak ada kerasa rendah diri. Kan jalan tu betul lah kita kata, tapi kenderaan nikmat tu Allah Taala berikan, maka gunakan sambil takwa, rasa takwa. Ada takwa tadi. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan bila mereka ni ditujukan percakapan kepada mereka oleh orang-orang jahil, apa mereka kata? Qalu salama. Okay. Ayat ini refer kepada tajuk sifat pemaaf. Mana pemaaf je mereka. Mereka tahu orang tu tak pandai. Bahkan dalam dakwah, bila kita ni kadang-kadang mak kita, bapak kita kadang-kadang tak faham berkenaan sunnah Nabi SAW, tak tahu berkenaan dengan ini halal, ini haram. Kita jangan pula macam mentang-mentang kita dah pandai. Macam tu tangan kita, mak tak tahu. Macam tu jari, macam tu nunding macam tu. Lentik jari dia. Lentik, dia bulat. Kan? Lentik jari dia nak cakap dengan mak bapak dia. Mana masalah tak boleh. Dan kita kata, kita dalam tajuk Islam ini, Ibadur Rahman ni, nak kenal dia ni wali Rahman wali tidak kan. Dia adalah seorang yang bila dia bercakap dengan orang jahil ni, dia faham orang tu jahil, dia maafkan orang tu. Tak ada bila orang tu macam balas, dia balas balik. Saya tahu benda tadi orang tu tak faham. Dia insya-Allah telah maafkan dia. Dan bahkan contoh macam ni lah, bila kita kata hatta orang yang contoh macam bila kita sebut nama orang tertentu, contoh macam orang-orang apa, macam Asy'ari Muhammad yang dulu apa buat arkam dan sebagainya. Kita doa, kita kata semoga Allah ampunkan dia. Semoga Allah ampunkan dia. Kita tahu apa jadi pada dia. So kita kata ampunkan. Yang kita macam memang adalah jahat, yang kita sebut setan dan sebagainya, tak boleh macam tu. Kita tahu dia jahil. Kita tahu dia jahil. Kejahilan yang menyebabkan dia jadi macam tu. Dia sama ada salah niat atau salah cakap, Allah Taala akan hitung. Bukan kerja kita. Kita bukan penghukum. Bahkan sifat pemaaf ni tadi kena apply pada semua arah, semua aspek. Mana walaupun dalam ayat ni cuma tunjukkan berkenaan dengan bila diucap pada dia seorang orang yang jahil tak tahu, oi, apa pandai-pandai je, sibuk je kan, halal haram. Contoh macam tuan-tuan sekalian, bila ajak orang buat benda baik, tak tahu orang kata apa? Aku pun masing-masing. Apa jadi lepas tu? Kita macam, kau ajar tu. Kan tak? Jangan. Pasal antara sifat tadi, orang tu, dia tahu. Pasal apa? Ibadur Rahman, wali-wali Allah Ta'ala ni, orang yang Allah Ta'ala dikata hamba dia, adalah orang yang, bila orang jahil cakap benda bukan, dia faham, orang tak faham, salam. Allah Ta'ala. Dia kata, okey, salam, tak ada masalah. Dia tak nak sibuk, pasal dia tahu, kalau dia lawan, orang jahil tadi, mungkin orang tu akan kufur terus. Faham? Mana dalam erti lain, dia ada sifat pemaaf. Tak ada masalah. Orang tu nafas apa-apa pun, dia tahu benda tu, kalau sentimen peribadi, tak ada masalah. Orang tu kata dia ni gila harta ke gila kuasa ke lantakkan, tak ada masalah. Yang pentingnya apa? Dia nak sampai pada Allah Ta'ala. So, dia pemaaf, bukannya orang yang cepat perengus. Kemudian,
Walladzina yabitun rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang ni katakan waliullah ini adalah orang yang bermalam kepada Tuhan mereka dalam keadaan sujud dan juga berdiri. Mana sentiasa bangun malam. Ini di antara sifat-sifat yang kita tertinggal. Tu kadang-kadang kita lihat ada orang tu dia mengaku dia waliullah. Memang kata jadi, cakap je jadi, cakap jadi, cakap jadi. Maksudnya dia kata kun fayakun. Mana apa kata kita kata dia. Saya jumpa ada orang macam ni. Dia kata ilmu dia ni ilmu Tok Kupalo. Tok Kupalo kan kata kalau hentak kaki ke dekat tu jatuh kapal. Kapal Inggeris. Kan dia kata macam tu, dia nak macam tu. Tapi cerita dia yang kelakarnya, bila saya sembang dengan seseorang hamba Taala yang belajar ilmu pelik-pelik ni, saya tanya dengan dia satu benda soalan. Saya kata ilmu abang ambil ni ilmu Muhammad dekat Mekah ke? Dia tak boleh, dia kena sebutnya tu. Kalau tak sebut ilmu kat Mekah, dia kata ilmu Muhammad Nur Muhammad. Kita pada saya kata ilmu Muhammad kat Mekah, dia kata pasti. Pasti, dia kata. Bila dia katain tu, saya pun kata, kalau macam tu saya kata, Nabi SAW telah sabda dalam hadis yang sahih. Nabi kata apa? Kalau kamu tahu apa aku tahu. Kalau kamu tahu apa aku tahu. Nescaya kamu akan sedikit ketawa. Kamu akan banyak menangis. Kamu akan tinggalkan harta dan juga semua kamu ada barang-barang milikan kamu ni, kamu tinggal, kamu lari ke tengah padang, ya Allah selamatkan kami. Kalau kamu tahu apa aku tahu. Saya kata apa? Tak serupa pun. Dia ada ni, ada itu nanti orang yang kena batuk tu hilang Saya dengar saya perasan ada orang kerana anak dia batuk, dia tolong ada hemkan untuk budak tu. Mana boleh? Bukannya ada relate. Boleh? Tak ada kan? Kau mana tahu petua orang Melayu ke? Jadi saya kata dengan dia, Rasulullah kata kalau kamu tahu apa aku tahu, itu sifat kamu. Tapi saya kata tak jadi pun, saya kata. Banyak je menipu orang belajar ilmu pelik-pelik ni, dia diam. Jadi saya kata dengan dia, contoh saya tambah saya up dia, saya kata Nabi SAW semayang sebengkak-bengkak kaki. Dan bila Aisyah cerita, Aisyah duduk dengan Rasulullah ketika di Madinah tau. Mana ketika di Makkah Aisyah tertinggal dengan Rasulullah. Ketika di Madinah 2 tahun lepas hijrah baru Aisyah bersama dengan Rasulullah SAW. Dan bila dia tegur Rasulullah kata semayang bengkak kaki, mana di Madinah. Setelah mana tidak lagi wajib solat malam ke atas umat Islam. Mana solat malam pernah diwajibkan, tapi setahun saja. Kemudian Rasulullah tak pernah tinggalkan benda berkenaan. Bengkak-bengkak kaki baginda SAW. Aisyah kata, kenapa engkau solat macam ni? Lepas tu Nabi kata, tak bolehkah aku jadi hamba yang bersyukur? Dan dosa telah diampunkan dosa dan akan datang. Tapi Nabi kata, aku nak jadi hamba yang bersyukur. Tapi yang kita faham sekarang, saya kata dengan abang tu, tak kenapa yang belajar ilmu Muhammad yang sekarang tak jadi macam tu? Nampak tak tally tau. Kan, kalau Rasulullah macam ni, masa dia macam tu juga. Dia tak ada opposite. Pasal di sini Allah Ta'ala letakkan antara sifat dia apa? Orang-orang yang dikatakan sebagai wali Rahman ni, yabituna rabbihim sujadan wa qiyama. Mereka bermalam dalam keadaan kepada Tuhan mereka dalam keadaan sujud dan juga berdiri. Maksud dia sentiasa solat. Mana ada masa solat dia solat walau 2 rakaat sekalipun. Dan kita pada zaman sekarang ni orang mungkin sanggup untuk apa? Untuk bermaulid lama-lama tapi tak sanggup untuk bangun malam. Bahkan separuh orang tu berarak. Saya sembang tadi dengan kawan dekat Shah Alam tadi. Saya cerita berkenaan dengan tajuk apa? Orang berarak untuk hari kebangsaan, tak solat ramai-ramai kerana sibuk nak apa untuk perarakan. Dia kata bukan setakat tu Ustaz. Orang maulid Nabi pun buat macam tu. Pikul-pikul spanduk, lepas tu lepas zuhur tinggal semua, tak balik, tak semayang. Tak semayang jemaah pun. Kan? Dia kata macam tu juga, adik-beradik je. Saya kata ya ke? Dia kata ya. Dia kata dia orang terlibat sama. Jadi masa secara tak langsung dia kata benda macam ni. Kita kata kita kejar cinta Allah Ta'ala dengan maksiat kepada Allah Ta'ala. Mana boleh? Bahkan bertentangan sifat kita dengan sifat apa? Kekasih Allah Ta'ala yang Allah sebut dalam Quran Karim. Ini hamba-hambaku. Ini hamba-hamba Rahman. Kalau dia kata orang tak bersifat dengan sifat ni, macam mana dia kata dia ni kasih Allah Ta'ala? Bahkan ada separuh tu cari wali gila. Wali tu kena gila dulu. Sewel sikit. Itu wali betul tu. Sebahagian orang tu dia mabuk, minum kasbek untuk datang apa zuk. Datangkan apa fana. Anak murid tu kan beli untuk guru minum. Ini kita lain. Ini sebenarnya hakikat Arab ni air je. Mabuk tak mabuk letak pada Allah Ta'ala. Kadang-kadang minum tak mabuk, kadang-kadang minum mabuk. Dia letak macam tu. Macam mana boleh orang tu engkar perintah Allah Ta'ala dan dia jadi kasih Allah Ta'ala? Sedangkan kita lihat dalam Al-Quran, dalam surah Yunus tadi, apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Takwa tidak ada, macam mana jadi kasih Allah Ta'ala? How can? Faham? Kemudian dia kata, walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama
innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Dalam ayat ni digambarkan mereka ini adalah orang yang sentiasa takutkan kepada akhirat. Mana akhirat itu adalah matlamat mereka. Mereka sentiasa bimbangkan kedudukan mereka di akhirat. Takutkan berkenaan akhirat. Bukan sibuk tentang dunia. Tapi sering kita kat Malaysia sekarang ni, kalau kita perhatikan, orang yang kata wali-wali ni edarkan selawat ini, selawat itu. Perasan tak apa benda diajarkan? Semua dunia. Untuk jangan orang hina, untuk mulia, supaya orang pandang mulia, baca ayat sekian. Untuk elak sakit jantung, baca ayat sekian. Untuk orang sayang, baca ayat sekian. Untuk supaya rezeki banyak, baca ayat sekian. Perasan tak semua sekali apa? Dunia. Kalau ikutkan sebenar, kita sepatutnya ke mana? Akhirat. Kenapa? Saya kata, Tok Wali tadi tu ajar orang bukan. Di mana duduknya kedudukan dia? Pasal di sini ada garis panduan besar. Kalau dia kata kita nak tahu orang Waliur Rahman tadi, kebimbangan utama daripada anak murid dia atau kepada orang ikutan dia adalah akhirat. Bukannya dunia. Kalau dia kata dunia ni, kita akan ni. Biasa dia kata, orang-orang yang mereka berkata, orang yang dikatakan Waliullah ini adalah Ibadur Rahman ni, yang berkata, Rabbana srif anna azab jahannam. Wahai Tuhan kami, alihkanlah daripada kami azab neraka jahannam. Inna azabaha, sebenarnya azab neraka ini, kana gharama. Ia adalah satu benda yang apa? Satu benda yang menyebabkan apa? Hutang tergadai. Innaha sa'at mustaqarran muqam. Dan dia ada seburuk-buruk tempat tetap dan juga tempat kembali. Mana tempat kita nak kembali paling teruk, itulah dia. Dia tak nak, dia kata. Mana maksud dia bila mereka buat benda berkenaan, mereka sentiasa bertakutkan akhirat. Kebimbangan akhirat itu cukup besar. Sifat ini kena ada pada dia. Kalau dia katakan Ibadur Rahman, dia kata Waliur Rahman ni, tengok sini. Sifat ini kena ada. Kalau dia kata tidak ada takut akhirat, kan, suka hati dia je, pegang salam anak murid selamba je, tak apa, sama je. Ini mana anak murid saya, dia kata, kan, benda haram tengok, halal pegang. Haram tengok lama-lama tak boleh, pegang tak apa. Tak pelik ke? Sama je, pasal tak ada nafsu. Hakikatnya sama je. Semua ni manusia, anak Adam dia. Dia masalah. Lepas tu tiba-tiba jadi bini dia. Kan? Itu masalah juga tu. Mana konsep ini kita kata perhatikan. Banyak orang mengaku wali. Bersepah-sepah semua mengaku wali. Tapi perasan tak berkenaan halal haram tadi? Tak jaga langsung. Apatah lagi berkenaan kita kata jalan pada Allah Ta'ala tadi bukan jalan Rasulullah SAW. Pasal kita kata kalau orang tak dikasih Allah Ta'ala, siapa saja orang berkenaan, jadilah dia tanpa perlu ikut jalan orang lain. Kerana dia sampai pada Allah Ta'ala dengan cara berkenaan. Baik. Sifat mereka seterusnya. Walladzina idza anfaqu. Dan orang yang apabila mereka menginfakkan harta, lam yusrifu wa lam yaqturu. Mereka ini bila infakkan harta, mereka tidak melampau, membazir. Wa lam yaqturu, mereka tidak juga apa? Terlampau kedekut. Wa kana baina dzalika qawama. Dan mereka ini pada di antara pada berkenaan keadaan sebut qawama, lurus, tengah-tengah je dia ambil. Maksudnya ketika mana dia beramal dan juga infakkan harta tu, sifat dia adalah sifat apa? Dia sifat sentiasa dalam keadaan mendapatkan bimbang, dia macam ni, sederhana dalam keadaan tadi. So macam ni, bila kita sebut berkenaan dengan tajuk tadi, macam kisah sahabat Nabi SAW, sahabat Nabi SAW yang 6 orang yang cerai bini, jual harta, nak pergi jihad. Faham tak? Orang ni tadi dia dapat ekstrim dalam satu perkara. Maksud jihad macam tu. Dia lupa berkenaan dengan sebenarnya jalan kepada Allah Ta'ala tadi. Walaupun kecil, macam tadi kan seorang tu maafkan orang dan betul sampai dah. Dia tak perlu habiskan semua nyawa dia untuk bentuk-bentuk perang tadi. Bahkan zaman kita sekarang, contoh masa sekarang ni, masa kosong ada, belajar dah cukup. Perlu ke buat sekian panjat ni ke buat apa ke dan sebagainya, tak payah. Belajar antaranya, dapatkan ilmu sebelum kita beramal. Itu dah memadai. Maksud orang-orang tadi, ketika dia menginfakkan harta, dia bersederhana. Untuk berjihad pun, dia tahu batasan dia. Bukan tak ada batasan. Kalau puasa pun dia tahu ada batasan dia. Bukan dia bantai, Rejab, Syaban, Ramadan. Kan sama kita sekarang kan, dia kata, Rejab, Syaban, Ramadan, bantai straight. Nabi tak buat, kenapa? Itu Nabi kata, soalan kita, ayat tadi apa? Hadis tadi? Alaisalakum fiyya uswah. Tak adakah untuk kamu pada diriku sebarang tauladan. Ini benda ni kena jadi syiar. Seorang Muslim zaman kita sekarang ni, zaman kita ni, kalau orang tu ajak kita benda bukan, sebut pada dia, Nabi kata, alaisalakum fiyya uswah. Nabi kata, tak adakah untuk kamu pada diriku sebarang tauladan. Pasal aku tak buat, kenapa kamu nak kena buat? Kenapa kamu nak buat? Walaupun benda tu baik, kenapa kamu nak kena buat? Soalan dia. Pasal kalau dia kata orang tu langka benda ni, semua orang akan datangkan macam-macam. Macam sahabat Nabi yang kata nak puasa, tak nak buka-buka, nak semayang, tak nak tidur-tidur, tak nak kahwin dengan perempuan dan sebagainya. Bahkan ada satu riwayat berkenaan dengan zaman dahulu,
apa golongan sufi yang di belah-belah Baghdad, Kufah dan sebagainya, ada separuh tu dia beli daging, dia cium-cium daging tu, engkau untuk aku adalah haram, pak dia campak. Dia tak makan daging. Kerana apa? Kononnya benda ni nampak macam apa? Macam mewah, macam sekian, tak nak pakai langsung. Contoh zaman kita sekarang lah, dia buang. Tapi zaman kita tak nak, orang tak nak buang. Tapi zaman dahulu, dia contoh dia buang, ini tunjukkan makin dekat kita pada Tuhan. Makin kita buang, makin dekat pada Tuhan. Infak harta, infak habis-habis. Tak. Bahkan Nabi SAW tak benarkan benda berkenaan. Bahkan dalam kisah yang kita kata tentang apa, Sa'ad bin Abi Waqqas, bila mana dia sakit, nak mati. Dia rasa nak mati tapi tak mati pun. Cuma ketika dia sakit tu, dia nak infakkan semua harta dia. Nabi kata dengan dia apa? Nabi kata dengan dia, engkau biarkan keluarga engkau. Kan Nabi kata dia jangan. Dia kata bagi semua, Nabi kata jangan. Dia kata dia kata setengah, Nabi kata jangan. Dia kata sepertiga, dan sepertiga tu banyak. Sepertiga. Nabi kata dengan dia, engkau biarkan keluarga engkau, mana anak-anak isteri engkau kaya, engkau mati tinggalkan mereka kaya, lebih baik daripada kau tinggalkan mereka ni meminta-minta pada orang lain. Mana itu Nabi lafazkan. Maksudnya kesedaran itu ada. Bukannya maksudnya melampau, sampaikan kita kata kosong straight harta, tak. Buang semua rumah, tak nak ada rumah, duduk dalam kemah je. Ni saya cinta Tuhan ni. Dia kan, tak boleh. Maksud dia itu sifat orang tak letakkan apa untuk mereka. Maksud dia mereka boleh infakkan, mereka tak melampau dan tidak kedekut. Tak ada pula jadikan alasan contoh tak nak infak sebab apa? Entah sedikit. Pasal kita kena tahu dalam infak tadi, apa duit kita ada, bagi saja. Kalau dia kata ada peluang kita infakkan. Banyakkan infak. Banyakkan ruang anak yatim ada, ruang keluarga kerabat kita ada, ruang orang-orang yang minta buat sekolah ke, tak kisah, bagi je. Kalau mana-mana yang betul kena, alhamdulillah. Ini kadang sikit aja, kedekut, tunggu kan, bulan Ramadan baru nak bagi, ruang anak yatim je dia bagi. Anak beranak dia sendiri dia tinggalkan. Tak boleh. Mana orang tu kena banyakkan ruang-ruang ibadat tu, banyakkan. Jangan letak satu tempat saja. Kalau anda kata dia kaya, bagi. Kalau tak kaya, tak payah buat benda lain pula. Hatta amar ma'ruf nahi munkar, kita senyum di hadapan saudara kita adalah sedekah. Tak perlu kita beratkan diri kita dengan masalah duit semata-mata. Faham tak? Semua ibadat ni ada. Hatta kalau ikutkan seorang suami, lelaki, isteri, perhubungan mereka berdua adalah di sisi Allah Ta'ala adalah sedekah. Maksudnya sampai para sahabat pun terkejut. Para sahabat kata, bila Nabi kata wafi budhi ahadikum sadaqah, pada kemaluan seorang kamu ada sedekah. Para sahabat kata apa? Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatah walahu biha ajr. Adakah seorang di kami ini datang syahwat dia, keinginan nafsu dia, dia dapat pahala dengan benda yang dia buat? Lepas Nabi kata, bukankah kalau dia letak benda tu yang haram, dia dapat dosa? Para sahabat kata, ya. Nabi kata macam tu, bila letak pada benda yang halal, dapat pahala. Maksud sedekah, macam dapat pahala. Maksud dia tak ada rugi apa pun. Every movement dia adalah pahala. Faham tak? Bukan mesti dia habiskan semua sekali pada satu tempat. Okay? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara. Dan orang-orang yang dikatakan ibadur rahman ini, sifat mereka seterusnya adalah mereka tidak menyeru bersama-sama Allah sebarang Tuhan yang lain. Nah, ini kita kata benda yang kita kata kalau anda kata orang tu kita nampak ibadur rahman tadi, kononnya dia semua dah ada cukup, tapi tiba-tiba dia pergi kubur. Wahai Nabi Allah, makbulkanlah doa kami. Ada sebut macam tu je, dia bukan ibadur rahman. Kena faham macam tu je. Kalau ada berkenaan kubur, tawasul dengan orang mati yang kubur, pergi ke kubur wali dan sebagainya, guling-guling dekat situ, golek-golek dan sebagainya, maka kita tak kira sebagai ibadur rahman. Sebab sifat ini Allah Ta'ala dah letakkan. Mereka tak seru bersama Allah Ta'ala selain Tuhan yang lain. Anything. Panggilan apa sahaja pun. Itu sebab kenapa kita kata kena jaga. Pasal benda-benda macam ni nampak kecil, tapi banyak orang buat. Dah mula sekarang ni. Kita zaman dahulu kita ada makam-makam Datuk Keramat. Datuk Keramat tu, dulu ada orang kita buat macam tu. Bayar nazar, bayar harta kat situ untuk dapatkan pembakulan doa. Kodenya kerana wali tu takkan mati. So kita minta lagi. Dah mati pun kita minta dengan dia. Ketika dia hidup kita minta dia doakan, tak salah. Dan sekarang ni bila ada orang jumpa ustaz ke jumpa kawan kita, doakan saya, tak ada masalah, doalah. Tapi bila dia kata hanya pada kubur wali sekian akan dimakbulkan doa, ada masalah. Yang macam kita kat Malaysia sekarang ni, tak ingat kat Singapura ada makam Habib Noh. Orang Melayu kita ada separuh pergi minta pemakburan dekat situ, minta supaya dimakbulkan anak, supaya lulus PSA pun ada. So apa jadi? Maksud dia sekarang ni dalam perkara tersebut kita kena ingat, menuhankan satu benda, bertuhan satu benda bukan hanya dalam masalah penyembahan, hatta pengharapan. Sebab kenapa kita belajar dalam Al-Quran Karim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Disuruh kita isytiharkan tiap-tiap kali kita baca Fatihah. Solat kita dalam sehari semalam, dalam solat kita isytiharkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau kami sembah, hanya engkau kami minta pertolongan. Kadang-kadang ada orang tu sembah hanya Allah Ta'ala, betul? Tapi dia meminta pertolongan pada siapa? Itu masalah dia. Dia kata tapi ini wali, walau wali sekalipun. Kerana para sahabat tak balik pada kaedah berkenaan. Nabi punya kubur lebih dekat dengan para sahabat banding dengan benda lain.
Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bila mana berlaku kes ada kemarau dan sebagainya, apa Umar buat? Dikumpulkan orang ramai. Dia bawa Abbas bin Abi Talib yang hidup, bukan mati, yang hidup. Dia kata sebut pada orang ramai. Dia kata, ya Allah, kami dahulu minta hujan dengan nabimu. Kami kata, ya Rasulullah, hujan tak ada. Nabi doa, hujan turun. Sekarang kami minta dengan bapa saudara nabimu. Kan nak kubur nabi ada. Bandingkan nabi dengan Abbas, ada tara sama ke? Tapi kenapa Umar tak faham benda tersebut, tapi dia suruh Abbas yang doa? Sebab mereka tahu, secara beramai-ramai para sahabat tahu bahawa tak boleh minta melainkan kepada Allah. Bila Rasulullah SAW telah wafat, maka habislah perutusan di situ. Habis urusan dia. Sekarang ni datang pada apa? Orang-orang yang hidup tadi, kalau anda kata dia boleh berdoa, doakan kita. Bukan pada yang mati. Pasal dia dalam tajuk itu isti'anah, minta bantuan kepada Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala adalah wajib. Wajib. Tak boleh berlaku. Pasal ini akidah. Bertuhankan kepada Allah Ta'ala ni boleh berlaku. Itu sebab kenapa saya sebut benda ni. Pasal contoh macam di Yaman dan sebagainya, ada berlaku kes. Diorang ni kata tidak akan dijadikan seorang wali itu kecuali dikubur para wali yang lama. Seorang wali takkan jadi wali melainkan setelah diangkat di sisi kubur wali yang sebelum itu. Atau seorang wali takkan jadi wali melainkan dikubur Nabi Hud. Dia hadir majlis kat kubur Nabi Hud tu, barulah dia jadi wali. Kalau tidak, takkan jadi wali. Siapa kita? Kalau misalnya kita patah balik, tidak ada siapa-siapa boleh kata kepada kita tempat jadi wali hanya dekat kubur sekian-sekian. Pasal dalam Islam, kita ni boleh mendapat cinta Allah Ta'ala, kasih Allah Ta'ala, perlindungan Allah Ta'ala dengan cara apa? Dengan cara takwa, bukan dengan cara kubur. Faham? Okey. Wala yaqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Dan mereka tak membunuh nyawa yang Allah Ta'ala haramkan dengan hak. Wala yaznun, dan mereka tak berzina. Okey. Wala yaqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Mereka tak bunuh nyawa yang Allah Ta'ala haramkan kecuali dengan hak. Dan ini sebenarnya dalam tajuk ni kerana apa? Dia kan sebut satu sini nyawa, tapi sebenarnya merangkumi juga apa? Marwah, darah. Pasal Nabi kata dalam hadis yang sahih, al-muslim ala muslim haram. Muslim, kata muslim lain adalah haram. Damuhu, darah dia. Ini dalam Quran dia kata. Kemudian wa maluhu, harta dia. Dan wa irduhu, dan juga marwah dia. Maksud dia tidaklah akan melanggar salah satu daripada hak-hak orang-orang Islam yang lain. Maksud darah paling besar. Marwah dia tak mengumpat, dia takkan kacau. Harta dia takkan curi, takkan makan dengan benda tu haram, dia nak makan juga tak boleh. Dia takkan ambil benda berkenaan bandingkan dengan hak. Dengan tipu ke, dia bohong. Contohnya bohong anak murid dia. Malam tadi tok guru mimpi, tak mimpi pun. Tok guru mimpi, tok guru nak kena dapat satu rumah kat Sungai Pecala. Lalu anak murid dia pun kena kalau tak pindah nanti tak dapat ilham baru. Dia tipu lah anak murid dia, patut anak murid dia pun okey tuan guru, kita akan kutip duit untuk dapat. Cara pembohongan tadi tu kita kata haram. Any movement pusing ke mana sekalipun, dia tuai anak murid dia, itu bukan menunjukkan dia wali Allah. Itu bukan wali Allah. Makan harta anak murid tadi kau wali Allah. Confirm kau wali Allah Ta'ala. Bahkan dengan dakwah-dakwah tipu, bohong. Nabi kata kena buat sekian, Nabi kata kena ada koperasi, Nabi kata kena, dia kadang-kadang tipu, kata jumpa Nabi ke atas anak murid tadi dengan syahadatul zur, yang ada pembohongan tadi tu, dia sangka dia akan dapat makan dengan harta secara haram, atau langgar hak-hak muslim dan menaruh sebagai haram, ataupun darah tumpahkan dengan haram, maka itu termasuk dalam konsep yang sama. Pasal Nabi kata dalam hadis dalam khutbatul wada, Nabi kata muslim adalah haram, darah dia, harta dia, maruah dia, jangan cuit walau apa keadaan sekalipun. Wala yaznun, dan mereka tak berzina. Nah ini kita kata kerana dalam hadis Nabi kata dalam hadis yang sahih, innallaha kataba ibn Adam hazzahu minaz zina la mahalata. Allah Ta'ala tulis untuk anak Adam ni habuan daripada zina yang tak boleh lari. Mata tu berzina, zina mata adalah lihat. Tangan berzina, zina telinga berzina, zina telinga adalah mendengar. Hidung berzina, zina hidung adalah hidu. Okey, mulut berzina, zina mulut adalah kata-kata. Okey, mata tangan berzina, zina tangan adalah pegang. Makna semua action anak Adam tadi, zina tu akan berlaku. Okey, akan tunjuk juga hadis ni, kita tunjukkan masalah juga. Okay. Dia kata innallaha kataba 'ala ibn Adam hazzahu minaz zina. Hadis Bukhari hadis nombor 6243. Ini sungguh Allah Taala tulis apa ke atas anak Adam ini habuan daripada zina. Zina itu bukan mesti persetubuhan yang haram saja. Bahkan Nabi kata surah Allah Taala tulis ke atas anak Adam habuan daripada zina ini, dia tak akan boleh lari daripada perkiraan. Adraka dzalika la mahalata.
Dia akan capai benda berkenaan, tak ada kemustahilan di situ. Pasti dia kena. Fazinal ain an-nazar. Zina mata ni adalah penglihatan. Wa zinal lisan. Zina lidah ni adalah annat al-mantiq, lafaz. Kata-kata puji ke, kan macam orang kita zaman kata flirting. Tahu flirting? Bahasa Inggeris kata. Kau nak terjemah bahasa Melayu benda lah. Ngurat. Ngurat. Cantiknya baju. Kan? Okay. Apa benda tu kata ini tak boleh berlaku. Untuk ibadur rahman, hamba Allah Ta'ala ni terjaga. Dia takkan buat berkenaan. Wan nafsu tamanna. Dan juga jiwa tu akan menginginkan, dan juga tashtahi wal farju yusaddiq, dan juga kemaluan tu akan membenarkan zalika kulluhu wa yukadzibuhu, dan juga mendustakan. Anyway, maksud dia ada dan sambungan lagi, dia lafaz banyak. Tapi maksud dia bukan zina hanya masuk persetubuhan. Bahkan zina tadi dijaga. Kalau tak boleh berduaan, dia tak berduaan. Dia tak boleh berduaan. Kau macam saya guru, tak apa. Kan dah pangkat pangkat bapak, dah bai'ah dah kan? Tak ada. Ini kadang tu dia buat suka hati, habis benda Allah tak benarkan. Benda Allah tak benarkan, pegang dia pegang. Menunjukkan bahawa itu tak kena dengan sifat ibadur rahman. Kerana ibadur rahman ini yang bukan wali ar-rahman, wali-wali Allah ni, dia akan jaga halal haram. Jaga halal haram, bahkan berkenaan tajuk-tajuk benda yang kecil-kecil macam ni. Okey. Sikit lagi. Kemudian dia kata apa? Wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Dan barang siapa buat berkenaan, dia yalqa athama, dia akan bertemu Allah Taala dalam keadaan berdosa. Yudha'afu lahul azab, akan diganda untuknya azab yaumul qiyamati, pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dia kekal dalamnya pada azab berkenaan, dalam keadaan azab berkenaan muhana, dalam keadaan hina. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali siapa yang bertaubat. Mana lagi teruk dia? Maksud dia bertaubat. Maksud dia seorang ibadur rahman ini sentiasa bertaubat kepada Allah Taala. Kita akan sentiasa berdosa, tapi taubat itu akan sentiasa berlaku. Maksud dia kena sentiasa. Bahkan dalam Quran Karim, surah Az-Zariyat contohnya, Allah Taala puji. Allah kata wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka akan istighfar, minta ampun Allah Taala. Dan ini mesti lafaz. Kita kata kalau bahasa Melayu ni macamlah. Kalau dia kata anda nak buat benda berkenaan, minta ampun Allah Taala, jangan minta ampun dalam bahasa Arab. Pasal bahasa Allah. Mulut kita astagfirullahalazim, tangan kita duk tengok. Jam ni dia buat lagi astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Betul tak? Mulut kita bercakap, tapi hati kita lari. Kalau dia kata siapa-siapa yang tak boleh synchronize lafaz mulut dia dengan bahasa Arab yang dibacakan tadi, tukar bahasa Melayu. Ya Allah, ampunkanlah aku. Ya Allah, aku minta ampun pada engkau. Minta macam tu. Dan bahkan kalau dia kata, kalau kita bangun seperti akhir malam, tengah gelap-gelap, tanpa orang tahu, kita minta, kata, ya Allah, ampunkanlah aku. Sebut berkali-kali, air mata akan mengalir. Tak payah masuk ASQ untuk tahu benda ni. Tak payah pergi buat benda kemukan. Benda macam ni, nak nangis ni, tak perlu benda kemukan. Anda tak buat je. Buat. Bangun. Kalau betul nakkan benda berkenaan. Ini time sahur tu benda bola. Lelaki bola kan. Perempuan apa benda cerita time waktu sahur? Semua tak ngaku, tak apa lah. Semua buat diam macam blur, macam tak ada filem, tak ada benda. Okey, yelah, tak ada kot. Tapi kata dia waktu sebelum subuh itu adalah waktu di mana orang tersebut kena datangkan hadir dalam diri dia rasa minta ampun Allah Taala. Taubat. Pasal kita akan sentiasa berdosa. Dan dengan sebab itu kita lihat hamba-hamba Allah Taala, contoh macam para sahabat. Khabbab bin Arat yang datang, nas yang datang ataupun kita kata contoh macam Amr bin As. Ketika nak mati, dia menangis, takut. Dia menangis ketakutan. Sampai anak dia datang, wahai ayahanda, bukan Abdullah bin Amr al-As, dia pujuk bapak dia. Bukankah dahulu Nabi janji untuk kau perkara sekian? Bukankah Nabi janji untuk kau perkara sekian? Jadi bila dia sampai peringkat berkenaan, dia kata betul Nabi janji, tapi dia bimbang. Dia bertaubat, dia takut dengan dosa. Mana maksud dia, diorang ada lagi rasa berdosa tu masih lagi ada. Sedangkan kita kan dapat jaminan, siaplah. Dan takkanlah apa benda. Kalau diorang ada beri jaminan Rasulullah SAW pun dia masih lagi ketakutan itu ada. Maksud dia akan bersentiasa bertaubat. Tapi kalau orang tu dia tak rasa dia ketakutan dan ada masalah, apa dia akan buat? Dia tak akan minta ampun. Dia kata aku tak buat salah. Apa dia masalah kena minta ampun? Kenapa? Tak, dalam Islam seorang tu akan sentiasa. Illa man taba wa amila amalan salihah fa ulaika ibadullahu sayyiatihim hasanat. Dan kecuali orang-orang yang beriman, bertaubat, beriman dan beramal amalan soleh, maka mereka itulah akan digantikan oleh Allah Taala keburukan mereka dengan kebaikan. Buruk itu akan ditukar jadi kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah Taala Maha Pengampun dan Penyayang. Wa man taba wa amila salihah, barang siapa bertaubat dan beramal soleh, fa innahu yatubu ilallahi mataba, maka dia bertaubat kepada Allah Taala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Walladzina yashhaduna zur,
Dan juga sifat ibadur rahman ini tidak menyaksikan dengan pembohongan, pendustaan. Ini masalah. Pasal zaman sekarang ni saya dengar dalam kes orang kita duk ikut dalam internet, dia kata ada habib-habib ni jadi wali. 99% habib-habib tadi pernah menipu atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang seorang tu menipu hadis Nabi tak cakap, dia kata cakap 7 kali, dia bohong. Yang seorang tu ni, dan saya jumpa ada hamba Allah Taala ni, dia kata orang ni gila buat salah sekali. Apa salahnya? Saya kata menipu atas nama Nabi. Menipu atas nama Nabi. Nabi kata apa dalam hadis yang sahih? Man kadzaba alayya muta'ammidan, bersa menipu atas namaku dengan sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka dia hendak bersiap-siap tempat di neraka. Mana maksud ini besar. Nabi kata innal kadhiba alayya laisa kadhiba ala ahdin. La takdzibu alayya. Nabi kata jangan berdusta atas namaku. Kerana berdusta atas aku bukan pasti berdusta atas nama orang lain. Man kadzaba alayya yalijin nar, dia akan masuk neraka. Mutawatir hadis ini. Tiba-tiba ada orang tu dia cari guru untuk dekat diri pada Tuhan. Dia cari habib-habib tadi. Habib tu menipu atas nama Nabi. Saya kata macam mana boleh kita terima guru yang boleh menipu atas nama Nabi? Lepas dia kata mungkin tak muta'amidan. Saya kata dua. Kalau dia tak muta'amidan, tak sengaja, maksudnya dia jahil. Dia tak layak bercakap. Jangan bercakap berkenaan dengan Rasulullah. Pasal kita jahil. Pasal bercakap tanpa ilmu haram. Betul? Kalau dia tahu, dan dia kalau dia tahu memang jahat lah. Menipu atas nama Rasulullah memang jahat lah. Kalau dia tahu, dia cakap. Kalau dia jahil, dia tak layak bercakap. Kena diam. Dia kena kata saya tak ada ilmu, saya diam. Kalau saya cakap nanti saya terbohong atas Rasulullah. Para sahabat rasa bimbang nak cakap. Hatta Anas bin Malik radhiyallahu anhu banyak dia mengiringi Rasulullah 10 tahun. Tapi dia kurang bercakap tentang Rasulullah. Sebab apa? Sebab bimbang, takut apa? Terbohong ke atas nama Nabi. Masalahnya kita tak ada takwa, tak ada warak. Macam mana guru macam tu kita ambil? Kita ambil inilah dia wali Allah Taala. Saya kata minta maaf, saya kata tak boleh jadi macam ni. Saya kata dengan budak tu. Macam mana boleh seorang tu tak takut Allah Taala, kita kata dia ni sebagai waliullah. Waliur Rahman. Mana boleh? Sebab apa? Antara je la yashhadun az-zur, tak menyaksikan apa? Pendustaan. Berbohong, tak ada saksi dusta. Wa idza marru bil lagwi marru kirama, dan bila mereka melintas dengan apa? Perkara-perkara yang lara, mereka melintas dengan keadaan yang mulia. Maksud dia kalau dia kata orang zikir lompat-lompat, dia tinggalkan tempat tu, tak terlibat sama. Ini kadang wali tu duduk sekali. Menjut, wali apa orang tunjuk, dia tunjuk juga. Masalah lah tu. Kan ada menari break dance pun ada. Ni waliullah ni, anak murid dia menari break dance. Dia tengok, bagus, kata. Lepas tu anak murid cup kaki dia. Mana? Tak, ini berlaku, benda ni berlaku. Semua kita tengok, tunjuk video je. Pasal orang kita banyak duk sebut benda ni. Kalau anda kata kriteria tak kena dengan apa Quran cakap, macam mana kita terima dia sebagai waliullah? Walladzina idza dzukiru biayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Dan orang-orang ni adalah orang yang bila diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tak melintas dengannya dalam keadaan summan wa umyana. Ada orang tu dia ignore. Kita kata haram ni Syekh, tak boleh ni Syekh. Dia kata buat tak tahu je. Dia kata dia cakap macam tu, dan tak kena. Kan bila kata Allah Ta'ala haramkan satu perkara, contoh macam percampuran lelaki wanita dan keadaan yang kita kata contoh macam menari, lompat dan sebagainya. Kemudian kita kata tak boleh. Kita kata Allah Ta'ala tak benarkan. Dia kata ini Allah Ta'ala maafkan insya-Allah. Macam mana? Kan? Ada minta maaf dengan Allah Ta'ala. Saya dah minta dah Allah Ta'ala izinkan. Ini masalah dia. Ini kita kata ayat-ayat Allah. Bila Allah Ta'ala berikan, dia akan apa? Tak melintas dengan buta ataupun pekakkan telinga. Dia intibah. Pasal dia tahu bahawa bila Allah Ta'ala kata ya ayyuhallazina amanu, itu untuk dia. Bukan ya waliullah. Dia tak tunggu ayat. Ini ayat ya ayyuhallazina amanu. Saya ni wali Allah, kan? Ayat saya ya wahai wali Allah lah. Dia nak macam tu. Dia tak boleh lintas. Sedangkan ayat Ar-Rahman, ayat Allah Ta'ala kata ya ayyuhallazina amanu, kena kepada semua orang, baik dia rendah atau dia tinggi. Hatta Nabi sendiri pun terima arahan macam tu. Mana orang beriman semua sekali, para sahabat menerima dengan ya ayyuhallazina amanu. Jangan ada orang tu kita baca ayat Al-Quran, dia bertangan tangan Al-Quran, tiba-tiba dia kata tak apa, kita mazhab kita lain. Masalah. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan mereka ni adalah orang-orang yang berdoa, wahai Tuhan kami, kurniakan untuk kami daripada isteri kami dan juga zuriat kami qurrata a'yunin, perkara yang menggembirakan kami. Waj'alna lil muttaqina imama. Mana? Itu sifat terakhir dia. Mereka sentiasa berdoa Allah Ta'ala untuk dapatkan bagi diri mereka dan keluarga mereka kebahagiaan, bukannya dengan cara-cara yang lain. Jadi kalau sampai ujung ayat berkenaan adalah janji mereka dan Quran Karim berkenaan dengan kedudukan mereka. Ini sifat-sifat Allah. Siapa nak ukur orang tersebut wali Allah ke bukan, ukur dengan sifat ini. Pasal disebut ketakwaan terlampau umum, general, dan ukur dengan benda ni. Kalau anda kata salah satu dia sangkut, dan dia bukan wali Allah, pasti dia wali syaitan.
Sebab dalam tajuk ni, wali-wali Allah Ta'ala ni, dia adalah orang yang macam kita kata dalam surah Yunus tadi, amanu wattaqun. Amanu wattaqun, mana beriman dan bertakwa. Dan takwa tadi macam mana? Refer pada surah Furqan, yang Allah Ta'ala bezakan di situ sifat orang yang dikatakan sebagai ibadur rahman. So siapa nak tahu itu, dah tahu dah opposite pada benda berkenaan, gila ke, tak laksanakan perintah Allah Ta'ala ke, tak patuh pada arahan Nabi ke, bercakap dengan suka hati ke, tanpa ilmu ke dan sebagainya, semua sekali adalah bukan termasuk daripada wali-wali Allah. Dan dia tak boleh dapat kasyaf-kasyaf dan sebagainya. Ni orang kita, sebab saya jumpa seorang budak tu, dia kata wali Allah ni kasyaf. Saya kata kalau orang tu kebal tiap hari, jin. Dia kata jin. Kalau orang tu boleh jalan atas air tiap hari, jin. Orang tu makan besi tiap hari, jin. Orang tu kebal api, jin. Lepas tu saya kata orang tu kasyaf tiap hari, dia diam. Dia tak nak cakap. Saya kata kalau ikutkan sebenar, kena tahu pasal kasyaf ini adalah satu benda yang kaitan. Pasal diorang di sisi orang-orang kita di tarekat ni, dia kata guru dia kasyaf. Saya kata kalau tiap-tiap hari ada masalah, pasal Nabi sendiri tak buat tiap-tiap hari. Nabi sendiri tunggu wahyu Allah Ta'ala. Nabi suruh isytihar daripada para sahabat, Allah Ta'ala suruh dia isytihar, la a'lamul ghaib. Aku tak tahu benda ghaib. Bila datang patut berlaku, macam kisah apa Hatib bin Balta'ah yang surat tu kan, yang perempuan tu apa disuruh Miqdad bin Aswad dengan Ali bin Abi Talib kejar perempuan tu. Sampai di tengah oasis lembah, dia jumpa wanita tu tengah duduk tunggu nak berjalan lagi. Tapi bila minta surat, dia kata tak ada surat. Ali kata Nabi tak akan bohong. Air ni kau bagi ataupun aku, dia bagi. Daripada dalam sanggur dia bagi. Bila bagi bawa balik ke Madinah, dibuka surat berkenaan, dibacakan isi kandungan dia. Nabi kata, wahai Hatib, apa ini? Memang kita tahu, orang kata, tengok, oh ni ilmu yang pelik ni. Tapi bukan Nabi buat tiap-tiap hari. Ada masa para sahabat mati 70 orang. Takkan Nabi tak tahu mereka akan berlaku pada mereka apa-apa. Takkanlah Nabi nakkan kematian bagi sahabat baginda. Itu menunjukkan bahawa tak boleh berlaku macam tu. Bahkan bila kita kata, bila orang tersebut tak pandu kita kepada Allah dan Rasulnya, maka dia ada masalah. Tak boleh jadi dia sebagai wali Allah, wali Rahman. Bahkan dia adalah wali syaitan. Cuma kadar syaitan tadi banyak mana? Syaitan betul ke? Pengikut syaitan ke? Menghala pada syaitan ke? Itu tak sama. Pasal kita kata macam manusia ni, dia ada kadar. Macam takwa itu ada kadar, kekufuran ataupun kesyirikan pun ada kadar dia. Kita boleh terus macam orang ni sekian, kita terus keluar dari Islam, tak. Tapi apa? Dia menghalakan manusia ke neraka Allah Ta'ala. Bila bukan Allah Ta'ala matlamatnya, maka apa lagi? Jelas? Ada soalan? Tak ada? Yang bertakut soal ke? Tak ada soalan? Kita ada, kita serah pada Ustaz Inul balik. Okay. Wallahualam.